pasal Ramadan. Ramadan ni orang fikir pasal zakat fitrah je. Zakat fitrah kan nak bayar mengikut negeri masing-masing lah. Tetapi bagi saya, ialah tak ramai didedahkan tentang kepentingan untuk orang ramai mengetahui tentang bagaimana pengiraan zakat perniagaan khususnya kepada orang bisnes lah. Dan mereka ni banyak mengharapkan konsultan ataupun ejen-ejen lah tolong kira kan, tolong kira bagi kat ejen dan ataupun lembaga zakat ataupun pusat zakat wilayah kalau di wilayah ataupun pusat zakat dan negeri masing-masing lah. Jadi isu dia sekarang walaupun kita ada ejen-ejen ni yang boleh membantu kita, tapi sebagai pembayar zakat mereka ni kena tahu juga kan macam mana pengiraan tu dia buat. Sebab saya pun dulu macam tu, walaupun kita belajar jugalah tentang pengiraan ni apa semua, tapi kadang-kadang kita lebih mudah untuk memberi kepada pihak ketiga, kepada pihak ketiga untuk tolong kirakan. Dan kadang-kadang kita mengharapkan kita punya auditor, konsultan kita tolong kira untuk kita. Jadi saya rasa dengan adanya majlis ataupun majlis ilmu macam ni, dia memberi ruang, memberi ilmu kepada orang ramai, khususnya ahli bisnes lah. Sama ada ahli bisnes ni di kalangan ahli DPM ataupun bukan, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut. Pengalaman saya di MAIS khususnya di Majlis Agama Islam Selangor, kebetulan saya terlibat dalam menjadi anggota Jawatankuasa Pembangunan Ekonomi MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. So dalam tu Jawatankuasa tu mana Lembaga Zakat Selangor pun terlibat. Datuk Rahman terlibat sebagai salah satu ahli dari Jawatankuasa Pembangunan Ekonomi. Jadi nak tunjukkan tentang pentingnya zakat itu sendiri untuk pembangunan ekonomi. Terutama pembangunan ekonomi untuk asnaf lah, asnaf di Selangor. Jadi kalau kita tengok dia punya walaupun PKP, orang akan expect bila PKP itu maknanya pendapatan bisnes akan turun dan kutipan zakat akan jatuh. Itu secara logik lah kan. Tapi apa yang berlaku sebenarnya bila berlaku PKP, kutipan di Selangor lah, saya tak tahu di wilayah, makin naik. Kalau tengok data tahun lepas 2021, kutipan dia hampir-hampir 1 bilion di Selangor 2021. Jadi nak tunjukkan tentang kepentingan zakat tu untuk pembangunan rumah dan kena terus memberi kesedaran lah kepada orang ramai tentang kewajipan berzakat, bukan sekadar zakat fitrah tetapi zakat segala lain. Terutamanya zakat emas lah. Ramai sekarang ni orang terlibat dalam bisnes emas, bukan setakat secara fizikal, tapi simpanan, investment. Contoh baru ni orang duk wawarkan tentang quantum metal dan sebagainya itu. Jadi mereka pun jika simpanan tu sudah sampai kadar dia, maka dia pun wajib berzakat. Jadi saya rasa usaha di PAM ni dalam salah satu kita punya plan strategik iaitu memberi taklimat-taklimat seumpama inilah kan, taklimat kepada usahawan tentang majlis-majlis ini secara percuma. Dan saya rasa usaha yang dilakukan oleh Farid dan juga tim dalam biro latihan ini satu inisiatif yang sangat baik dan perlu diteruskan dari masa ke semasa. Dan saya rasa ini antara benda-benda yang kita kena tengok supaya mana orang di luar sana nampak bukan sekadar kewajipan, tapi ada di belakang tu tentang kepentingan zakat, khususnya dalam pembangunan rumah lah. Ramai. Contoh di Selangor kita ada trust, iaitu satu agensi di bawah MAIS yang khusus ditubuhkan oleh MAIS untuk pembangunan asnaf ini.
Khususnya macam mana kita nak mengangkat mereka daripada penerima zakat menjadi pembayar zakat. So sebab tu sampai diwujudkan program-program ataupun entiti khas bagi menjaga asnah-asnah ni. So kita nak keluarkan mereka ni daripada penerima zakat kepada pembayar zakat. Jadi saya ingat itu sajalah saya punya komen tentang program pada pagi ni. Okey, terima kasih Farid. Allahu Assalamualaikum Akbar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mujurlah belum raya lagi. Kita tak takbir ni. Right, insyaAllah Datuk Seri, amanat Datuk Seri tu kami terima. Dan moga terima kasih, doakan moga urusan perjalanan webinar Ramadan yakni pada 10 pada hari ini 10 hari bulan, pada 17 hari bulan dan 21 hari bulan berjalan dengan lancar. Ya, insya-Allah. Allahu Akbar. Okey, untuk tu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya serahkan majlis kepada Tuan Syakur Sulaiman, saya ingin perkenalkan Tuan Syakur sedikit. Tuan Syakur Sulaiman ini beliau adalah eksekutif zakat daripada Lembaga Zakat Selangor. Dan beliau mempunyai 15 tahun pengalaman dalam bidang dan ataupun dalam industri zakat. Dan untuk makluman, beliau adalah mentor dan tempat saya merujuk bila mana saya terima handle rejection. So jangan terkejut, walaupun wajib tapi I still have to face dengan rejection. So rejection, setiap orang, so Tuan Syakur lah tempat saya, bukan mengadu tapi nak tanya. Pengalaman tu saya minta inspirasi dan motivasi pada beliau. Right? Dan untuk makluman tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hari ini, topik pada pagi ini, perbincangan adalah terarah kepada pengiraan zakat emas, zakat pendapatan dan zakat perniagaan. Kenapa kita bawa topik ini? Kerana dalam asas perniagaan, dia ada fasa-fasa tertentu. Fasa pertamanya adalah office, small office, house office. Fasa keduanya melibatkan family office. Fasa yang ketiganya melibatkan powerhouse. So setiap perancangan ni untuk ubah ataupun untuk scale up ataupun untuk network up, kita perlu ada maklumat asas. Contoh pengiraan, kita perlu skill pengiraan. Sebagai contoh dalam zakat emas, zakat pendapatan dan zakat perniagaan. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya serahkan majlis kepada, saya ingin menjemput Tuan Syakur Sulaiman. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar ya, Ustaz Farid? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Hanafi atas kesudian DKM untuk berkolaborasi dengan Lembaga Zakat Selangor untuk kita berkongsi satu ilmu lah pada pagi ini. Saya bukanlah kata nak mengajar, kita cuma nak berkongsi sahaja. Sebab kalau mengajar tu dia berat skill kan. So kita berkongsi, sharing apa yang saya ada untuk kita gunakan manfaat ni. Sebenarnya saya pun segan juga ni bila bercakap dengan wakil daripada ayah ni. Sebab Datuk Seri pun duduk dalam ahli lembaga MAIS. Jadi MAIS ni sebenarnya kalau ikut structure-nya ayah kepada Lembaga Zakat Selangor. Jadi orang kata anak nak bercakap di majlis seorang ayah lah. Tapi insya-Allah apa yang saya ada kita akan kongsi bersama. InsyaAllah semoga manfaatnya dapat kita salurkanlah kepada semua. So seperti yang disebut oleh Datuk Seri tadi pun, memang kita sebagai individu pun sebenarnya walaupun kita tak berniaga, tapi kita pun perlu tahulah secara technically sikit. Jadi segi hukumnya saya rasa insyaAllah tak ada masalah sebenarnya. Semua orang tahu zakat tu wajib, bila masa nak tunaikan semua. Terutama macam sekarang dalam bulan Ramadan ni, memanglah bila cerita pasal zakat je orang dah teringat hanya zakat fitrah sahaja. Tapi dalam masa yang sama mungkin kita kena lihat baliklah apa-apa zakat yang kita ada selain daripada fitrah
Yang itulah kita akan kongsikan pada pagi ini insyaAllah bersama warga di PIM pada pagi inilah. Kita boleh share slide Ustaz nanti. Boleh. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita boleh terus mula ke Ustaz? Silakan Ustaz, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pihak Klinik Zakat dan DPM kerana studi untuk bersama-sama dengan kami Lembaga Zakat Selangor untuk kita menyebarluaskan dakwah zakat ni, sebab kita berpegang kepada pesan Nabi, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi walaupun dalam kita menyampaikan satu ayat tu dalam konteks zakat, insya-Allah jariahnya akan berpandangan dan sampai kepada kita semualah. Kadang kita nak pergi yang berat-berat, kita rasa macam takut kita tak mampu nak membawa, tapi dalam daripada 5 rukun tu kita boleh bawa zakat ni pun alhamdulillah. Tanya orang dah bayar zakat ke belum, dah alhamdulillah, maksudnya mereka dah tahu. Kalau mereka belum tahu, kita ada sedikit ilmu macam mana nak kira zakat, macam nak tunaikan zakat, itu pun dah membantu mereka yang berada di luar sana untuk menunaikan ibadah yang wajib, salah satu daripada rukun Islam kita lah. Jadi bila kita pasal rukun ni, mesti orang pun tahu kan, pertamanya mengucap solat, dan ketiganya adalah zakat, dan yang keempatnya adalah sekarang yang kita tengah lalui puasa di bulan Ramadan, dan yang kelimanya adalah haji. InsyaAllah saya share sekejap. Boleh. Boleh dapat Ustaz? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Okey, bergerak ke tak? Bergerak tak bergerak pula. Alhamdulillah, saya seronok lah pagi dapat belajar dengan ramai-ramai ni. Banding seorang-seorang kan. Tak gerak, Ustaz? Okey, Gerak. Okey, ini orang kata salah satu daripada kita punya hasrat kita pada tahun 2022 ni, iaitu kongsi rezeki dengan zakat. Maksudnya keberkatan rezeki dan nikmati dikongsi lah. Maksudnya sedikit bagi kita dan segalanya buat mereka lah. Jadi kita keluarkan sedikit je pun tak banyak, 2.5% tu, tapi manfaatnya lebih besar untuk kita sampaikan kepada masyarakat yang berada di luar sana, terutama golongan asnaf yang 8 asal yang kita akan kongsi serba sedikit nantilah. InsyaAllah apa yang diamanahkan oleh pihak DPM dan zakat pada pagi ini kita akan berkongsi, mungkin kita akan cover 3 topik, iaitu zakat emas, zakat perniagaan dan zakat pendapatan lah. Sebab ini biasanya memang yang antara berkaitan dengan diri kita lah. Kita sebagai orang awam ni, biasanya kita akan pendapatan dan zakat emas, dan sebenarnya ada satu lagi lah simpanan yang memang kita automatically memang kita ada, dan yang keempatnya perniagaan. Mungkin ada 2 kategori perniagaan yang berskala besar dan berskala sederhana dan berskala kecil lah. Sebenarnya kita boleh tengok dekat mana kedudukan kita, apa yang kita usahakan tu akan menjadi sebagai satu perniagaan ataupun dia jadi sebagai pendapatan kita. Ini apa yang saya bawa adalah yang saya sampaikan daripada Lembaga Zakat Selangor punya panduan, dan insyaAllah di negeri-negeri lain pun lebih kurang hampir sama. Cuma teknikalinya dan kaedah pembayarannya mungkin ada berubah sedikit-sedikit kat situlah, tapi di sini syarat umumnya lebih kurang semua sama sahaja di semua negeri. Dari sini emas ni mungkin ada sedikit perbezaan di antara Selangor dan Kelantan. Contoh dari sini urufnya apa semua, sebab dia Kelantan ni dah memang terkenal dengan negeri yang power gold ni memang cukup kuat berbanding di negeri-negeri yang lain lah. Okey, ini serba ringkas berkenaan dengan saya. Saya Muhammad Syakir bin Sulaiman, eksekutif di Lembaga Zakat Selangor. 15 tahun tu sebenarnya baru nak mencecah lah, belum sampai lagi, insyaAllah doakan boleh sampai 15 tahun.
Dan sekiranya nak menghubungi saya boleh WhatsApp ataupun boleh berhubung di Facebook, di IG ataupun di LinkedIn, insyaAllah untuk kita berkongsi. Sebenarnya matlamatnya hanya satu, kadang-kadang kita, setiap individu tu dia ada kekuatan masing-masing. Ada yang boleh mengajar di surau, di masjid ataupun di madrasah di mana-mana, tetapi bagi saya kemampuan itu mungkin tidak ada pada saya dan saya boleh menyampaikan di dalam platform-platform yang berbeza lah. Okey, ini sebenarnya undangan saya, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, ini seperti apa yang disebutkan oleh Datuk Sri tadi. Ini adalah antara struktur kita di Selangor dan di semua negeri sama, hanya yang berbeza mungkin di wilayah lah. Wilayah directly di bawah federal, iaitu di bawah Menteri Agama. Dan di negeri lain semuanya di bawah naungan Duli Amanah Sultan lah. Maksudnya kalau Selangor, Sultan Selangor. Kalau di Perak, Sultan Perak. Kedah, Sultan Kedah. So ini adalah kuasa sisi agama ni adalah di bawah pentadbiran raja-raja ataupun sultan-sultan di setiap negeri lah. So ini kedudukan kita. Kita di bawah Duli Amanah Sultan dan ayah kita adalah Majlis Agama Islam Selangor, dan di bawah tu lah berada pecahan dia, kita ada Kolej Universiti, ada Bakti Suci, Lembaga Zakat Selangor, Ceras Ekonomi dan Perbadan Wakaf Selangor. Ini sebuah ringkas bagaimana latar belakang Lembaga Zakat Selangor lah. Kita pun telah ditubuhkan sejak tahun 1994 lagi, dan hinggalah sekarang daripada pusat, dan kita telah menjadi satu lembaga. Daripada mulai di pusat dan sekarang jadi lembaga. Itulah perjalanan Lembaga Zakat Selangor lah. Okey, ini sedikit info ringkas berkenaan dengan kutipan dan ajar kita pada tahun 2021. Sebenarnya kita di Zakat Selangor ni adalah institusi yang menguruskan kutipan dan ajihan zakat. Jadi pada saya wajar untuk setiap masyarakat tahu berapa yang dikutip dan berapa yang diagih. Dan tapi saya tak terangkan secara detail, tapi detailnya nanti boleh diikuti di portal Lembaga Zakat Selangor ataupun di Facebook kita. Ada maklumat-maklumat yang detail dekat situ dengan pecahan-pecahan dan sebagainya lah. Ini secara keseluruhannya pada tahun 2021 kita telah mengutip sebanyak 993 juta, hampir ke 1 bilion. InsyaAllah doakan semoga dengan adanya program-program seperti pada pagi ini dapat membantu kami untuk mencapai sasaran 2022 ni untuk mencecah 1 bilion insyaAllah dengan 1 juta pembayar lah. Mungkin dengan adanya program ni dapat disampaikan kepada masyarakat yang belum. Sebenarnya kalau di Selangor saja pun kita ada lebih kurang dekat 3 juta penduduk, dan pembayar zakat setakat ini baru dalam 300,000 saja. So masih banyak lagi sama ada mereka ni belum tahu berkenaan dengan zakat ataupun mereka bayar di tempat lain, itu kita tak pasti, ataupun memang mereka tak tahu berkenaan dengan zakat. Itulah kadang-kadang kami di luar yang kita takutkan yang tak tahu tadi tu. Yang kita tahu tu kita takut kita dipersalahkan, sebabnya institusi zakat ni adalah di bawah naungan DYMM. Maksudnya sebagai ulil am, pemerintah kalau kita tak menyampaikan, kita tak memberi pemakluman kepada masyarakat dengan zakat, macam mana nak kutip, macam mana nak agih, macam mana nak bayar zakat dan terima zakat, semuanya menjadi satu, orang kata amanah yang telah diamanahkan kepada kami untuk kita sebar luaskan kepada mereka. Ini kutipan kita terlepas. Kalau tengok dekat sini pun kutipan kita paling besar daripada pendapatan lah, maksud daripada mereka yang bekerja, daripada mereka yang berniaga secara kecil-kecilan. So penyumbang utama kepada kita di Selangor adalah melalui zakat pendapatan lah. Sama ada pendapatan yang khusus atau pendapatan yang secara sampingan dan lain-lain. Sebagai kategori pendapatan tu nanti kita akan tengok apa kategori pendapatan yang kita ada, yang dikategorikan sebagai pendapatan, yang dikategorikan sebagai perniagaan, yang dikategorikan sebagai emas dan perak nanti insyaAllah. Okey, ini bukan kajian kita. Tahun lepas kita telah belajar sebanyak 922 juta. So bermakna zakat ni macam mana pun bila habis tahun saja memang kita akan bermula dengan kosong balik lah. Cumanya macam saya sebutkan tadi, kita ni selamat di Selangor ataupun di sisi lain bila mana kita ada yang membuat potongan gaji. Jadi dekat situ lebih menyumbang lah. Maksudnya tiap potong gaji ni memang tiap bulan orang yang masih ada pendapatan, dia akan orang kata apa akan tunaikan zakat dia secara konsistensi. Setiap bulan tu dia akan bayar. Jadi itulah yang dapat menampung untuk kita menyantuni asnaf-asnaf yang ada di Selangor ataupun di lain lah maksudnya kan. So maknanya kalau macam perniagaan dia akan dikira secara tahunan, zakat emas akan dikira secara tahunan. So dia lebih kurang macam itulah, maksudnya
Yang konsisten ni pendapatan yang melalui potong gaji. So dia tiap bulan tu memang kita dapat, kalau kita dalam simpanan tu kita kira sebagai FD lah. Tiap bulan tu memang dah ada, tiap bulan dia ada masuk. InsyaAllah. Ini agen kita tahun lepas ya. Dan ini adalah jumlah asnaf kita sehingga ujung tahun lepas, iaitu sebanyak 57,000 keluarga fakir miskin. Ini ketua keluarga. Ini belum didarabkan lagi dengan bilangan ahli keluarga lah. Seandainya kalau satu keluarga ada 5 orang, 57 kali dengan 5 lah, mencecah juga 300,000. Ini yang memang kita kena santuni tiap-tiap bulan. Ini pun dikira juga sebagai FD kita untuk kita santuni mereka. So kita dah ada FD untuk kita terima zakat tadi, dan kita pun dah ada FD untuk kita agihkan setiap bulan tadi tu. Sebab asnaf yang utama adalah fakir dan miskin ini memang kita kena santuni tiap-tiap bulan. Jadi kita kena tahu kenapa kita berzakat ini, bukan kata sebab Syakur datang kata wajib ataupun arahan daripada Datuk Seri kata korang kena bayar zakat dan sebagainya. Tapi sebenarnya memang kita tahu itulah tanggungjawab kita untuk kita melaksanakan ibadah zakat ni, dan kita perlu tahu contoh dalam keadaan sekarang ni bila kita berbuka puasa, mungkin ada orang yang tak mampu nak berbuka, kita tahu. Mungkin kita nampak yang di luar negara dan sebagainya, tapi mungkin ada jiran sebelah rumah kita yang mungkin tak sempat nak berbuka, tak dapat nak berbuka. Jadi itu adalah peranan kita untuk kita membantu melalui zakat, atau kita nak bagi sendiri dalam bentuk sedekah dan sebagainya. Itu adalah antara yang dituntut lah, terutama dalam bulan Ramadan ini, insyaAllah. Okey, ini antara program-program kita lah. Mungkin tadi macam terlibat dengan sebagai pembangunan untuk membangunkan ekonomi. Jadi ini antara kita punya program-program institusi di Lembaga Selangor. Kita ada Baitul Mawadah, Rumah Warga Emas, kita ada Baitul Hasanah, kita ada Baitul Salam, kita ada Pusat Latihan Asnaf di Batang Kali. So kat sini tempat-tempat ni memang boleh dilawati untuk kita tengok, atau kita nak memberi bantuan dan semangat untuk kita buat program di tempat-tempat yang kita ada ni lah. Ini sebagai yang kita ada. Dan selainnya di daerah-daerah pun ada juga program-program kita. Yang terbaru kita ada Al-Biruni yang terbaru untuk kita menempatkan pusat kita pembangunan kepada anak-anak asnaf ini supaya mereka tidak leka. Jadi bila petang-petang mereka ada tempat untuk mereka lepak dan mereka belajar. Dari situ kita akan kongsikan orang kata apa, ilmu-ilmu secara duniawi dan ukhrawi untuk mereka tahu supaya mereka tak terus tersesat. Kerana bila anak-anak asnaf ni tiada bimbingan, mereka akan rasa loose. Ke mana nak pergi pun dia orang tak tahu, ataupun mereka leka dengan ni. Okey, ini kajian yang dibuat pada tahun 2017 daripada pihak UiTM. Memang pada tahun 2017 sebenarnya Zakat Selangor memerlukan 1 bilion dah sebenarnya untuk kita menampung asnaf di Selangor ni. Bukanlah kata zero kemiskinan, tetapi kita dapat memenuhi kesemua keperluan. Ini 2017, tapi sehingga kini kita belum mampu lagi untuk mencapai 1 bilion. Tapi insyaAllah, macam tadi Datuk Seri sebut pun, bila berlaku ni, kata apa, macam 2020, berlakunya COVID, ada pandemik, 2021 pandemik, banjir. Kita menjangkakan pun memang kutipan zakat tu akan menurun. Tetapi alhamdulillah, apa yang berlaku realitinya, ada yang terjejas dan ada yang orang kata tak mampu nak meneruskan untuk membayar zakat pun ada. Tetapi dalam masa yang sama ada pula yang baru terserah akan kepentingannya zakat. Bila mereka lihat apa yang kita bantu, apa yang kita salurkan, dan itu ada yang baru terbuka. Ini memang pengalaman yang orang kata tidak dijangka. Macam kami sendiri di zakat pun tidak dijangka dengan kita menutup operasi dan sebagainya, tetapi kita buka secara online, kita bayar secara online, kita punya perkongsian secara online. Masing-masing pun dalam 2020 tu semua kalang kabut. Saya pun tak pandai juga nak buat live macam ni, tapi lama-lama kena belajar. Sebab tu kadang-kadang bila ada situasi berlaku tu, kita pun jadi jam kan. Macam bila nak buat live tiba-tiba speaker rosak. Jadi macam mana kita nak buat? Adalah pakai dua gadget untuk kita boleh meneruskan perkongsian macam itulah. Itu salah satu cabaran-cabarannya lah. Tapi insyaAllah bila kesedaran itu meningkat, alhamdulillah 2020 itu pun peningkatan pun berlaku dari segi kutipan, dan 2021 meningkat lagi, alhamdulillah. Kesan daripada mungkin kesedaran daripada masyarakat untuk tahu apa yang zakat buat. Macam banjir baru-baru ni yang di hujung tahun itu tadi, Zakat Selangor menghulurkan bantuan antara yang terawal. So kita buka bantuan yang terawal, kita bagi bantuan RM600
apa, keluarga. Itu antara yang mungkin dapat meringankan sedikit lah. Kita tak dapat membantu keseluruhannya, tapi kita dapat membantu meringankan dan kita memberi semangat kepada mereka untuk bangkit lah. Itu antara apa yang tanggungjawab di Lembaga Selangor untuk menyantuni. Kadang-kadang mungkin ada yang terjejas teruk dan mereka memerlukan dana yang lebih untuk membangunkan semula kehidupan mereka. Itu akan melalui proses-proses seterusnya lah. Jadi itu antara yang penting pada kami di Lembaga Selangor untuk kita menyampaikan, bukan hanya kita satu kutipan. Secara umumnya kutipan ni sebenarnya orang dah tahu nak bayar zakat macam mana, nak bayar online dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan cerita pasal kegembiraan dia bagaimana. Tetapi apa yang kita perlu tahu, ke mana kita nak agihkan duit itu dan ke mana Zakat Selangor agihkan duit dia itu. Duit zakat ni semuanya boleh dilihat melalui program-program yang kita jalankan, sama ada di media sosial ataupun boleh berhubung dengan amil-amil, wakil-wakil penolong amil kami di setiap karya. Jadi kurang ada 2,000 penolong amil karya kita di seluruh Selangor lah. Ini kalau di Selangor lah, di level lebih kurang hampir sama, tapi di Selangor lebih besar. Dan kita fokuskan biasanya kalau nak cari amil ni dekat mana. Bila cerita pasal amil ni, orang akan nampak memang dalam bulan Ramadan ni baru akan nampak amil. Sebab apa? Nak bayar fitrah. Jadi tahun 2020 tu, pada betul lah 2020, orang semua menggagau. Amil fitrah tak ada, masih tutup. Macam mana nak bayar fitrah ni kan? Barulah masa tu rasa sah ke bayar fitrah ni melalui online dan sebagainya. Itulah. Jadi kita betul tahu lah dalam bayar zakat ni sebenarnya kewajipannya adalah utamanya niat kita dan kemudian pemindahan harta tersebut. Bersalam itu ataupun doa itu adalah sebagai sunat, dan kalau ada kita boleh lakukan lah. Yang utamanya adalah kita niat dan kita transfer dia itu, insyaAllah zakat kita dah selesai. Okey. Okey, ini sebenarnya sedikit berkaitan peruntukan undang-undang yang berada di Selangor lah. Negeri saya pun sama, maksudnya fatwa zakat Selangor telah kata apa, dikeluarkan pada tahun 2008, maksudnya setiap individu atau perniagaan yang menjalankan perniagaan, yang bekerja, wajib menunaikan zakat sekiranya cukup syarat-syaratnya. Zakat ni kalau contohlah ada yang berniaga dan perkongsian itu antara Muslim dan non-Muslim, zakat hanya dikenakan ke atas share untuk yang Muslim sahaja. Itu secara umumnya. Jadi jangan risau, kadang-kadang bila kita partnership dengan non-Muslim, syarikat rasa takut, syarikat ni ada non-Muslim. Sebenarnya zakat hanya kena pada portion yang Muslim sahaja. Non-Muslim dia tak kena zakat lah. Tak kena buat itu. Walaupun dalam satu organisasi. Contohnya kalau dia hanya pegang saham dia hanya 10%, jadi 10% sajalah yang dikira zakatnya dikirakan. Jadi tak perlu risau. Sebab itu dalam keutamaan dalam kita tahu akan harta-harta kita ni, di mana kedudukan kita ni berkenaan dengan zakat. Jangan kita main agak-agak, aku tak kena zakat ni, tapi sebenarnya kita kena zakat. Jadi sebaiknya biarlah kita buat taksiran, kita tahu, kita kira dan kita jelas, oh tak kena zakat sebab ni, sebab ni, sebab ni. So, oh kena zakat banyak ni sahaja. So, kita tahulah. Jadi jangan kita main agak, sebab ini satu ibadah yang wajib dalam rukun Islam kan. Zakat dalam rukun, jadi rukun ni ada syarat-syaratnya dan ada dia punya panduan-panduan yang kira zakat dia. Ini elemen pentadbiran, so kita tak adalah akta, tapi kita kepada elemen pentadbiran agama Islam. Maksudnya mana-mana yang berdaftar di Selangor, bekerja di Selangor tu ataupun tinggal di Selangor, dia akan untuk menunaikan zakat di lembaga zakat Selangor lah, atau di negeri lain atau di negeri masing-masing, insyaAllah. Ini antara elemen ni semua kita boleh tengok di website lembaga zakat Selangor adalah ini pun antara titah tuanku. Kata apa, bayar zakat tu sebaiknya bayarlah di institusi. Kata apa yang diamanahkan. Pertamanya, lebih ahli dunianya akan dapat lebih cukai dan sebagainya lah. Maksudnya bila tak bayar melalui institusi, kita takut macam kita nak berzakat, nilainya taklah cukup besar, tapi adakah kita dapat membantu asnaf itu sehingga mereka keluar daripada kepemimpinan Islam kita. Jadi bila bayar di institusi dan disalurkan maklumat pemohon atau penerima zakat itu, insya-Allah zakat akan bantu mereka sehingga mereka dapat bebas daripada belenggu kemiskinan tadi. Itu tujuannya lah. Contoh kita nak bayar zakat RM100 setahun. Adakah setelah itu kita boleh bantu asnaf itu sehingga mereka keluar daripada kepemimpinan mereka. Tapi bila dengan institusi zakat, tak kira boleh zakat mana, maksudnya bila mereka bayar institusi, dia akan berlaku dan mereka akan keluar daripada kepemimpinan mereka. Kalau kita ada zakat Selangor, kita ada bantuan bulanan untuk asnaf fakir miskin, bantuan anak sekolah, sewa rumah, makanan bulanan. Itu antara yang kita tahu. Jadi kalau kita campur-campur tu, nilainya pun cukup besar juga lah. Okay.
Ini secara ringkas saja, zakat pun kita dah tahu, saya sebut tadi, itu Islam, so dia tuliskan yang ketiga. So, jadi orang kata apa, dalam Quran pun disebut 27 kali dalam Al-Quran, atau dalam solat dan zakat, sebab tu kita berpandukan zakatnya dalam rukun Islam yang ketiga. Baru selepas puasa. Tapi kalau masa kita sekolah, kita akan ingat zakat ni datang selepas puasa. So bila ada puasa baru ada zakat. Sebab kita ya biasa kan orang lama-lama zakat adalah zakat fitrah sahaja. So sebenarnya zakat adalah zakat, ada dua pecahan zakat, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Dari segi hukum zakat, saya kata insyaAllah semua pun maklum, tak ada isu sangatlah. Jadi memang kita tahu zakat itu adalah satu kewajipan dan memang wajib kita untuk menunaikan zakat. Cumanya cara bagaimana kita menunaikan itulah yang lebih kita perlu tahulah, nak bayar dekat mana, nak bayar macam mana. Itu yang kita dari segi hukumnya insyaAllah semua pun dah tahu, dan dari segi hikmah berzakat itu sendiri pun kita maklum. Maksudnya zakat ni antara satu cara untuk kita mengembangkan harta kita. Kalau yang berniaga dengan berzakat akan mengembangkan lagi perniagaan kita, akan memajukan lagi perniagaan kita. Tapi dalam konteks kita mungkin tak nampak, dia bukanlah macam kata bila kita berniaga bayar zakat kita nampak terus wow terus maju, carta tu terus naik atas. Tidak, tapi mungkin Allah akan gantikan, akan berikan harta kita atau kekayaan kita itu dengan bentuk yang berbeza-beza. Mungkin kita mudah datang klien, kita mudah menguruskan perniagaan kita, staff jika ada masalah. Itu antara jalan-jalan Allah nak beri keberkatan dalam perniagaan yang kita lalui lah. Okey, seperti yang tadi kita ada dua jenis zakat, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah jangan risau. Sekarang semua negeri dah menggunakan tiga nilai bayaran, sama ada RM7, RM14 atau RM21. Hanya bergantung kepada apa yang beras mana yang kita makan lah. Kalau kita makan beras biasa RM7, kalau kita makan beras wangi, beras siam, kita bayar RM14. Dan kalau kita makan beras basmati, kita bayarlah sebanyak kukus RM1. Macam mana pula satu kalau saya makan kadang-kadang saya makan beras mati, kadang-kadang kita makan beras wangi, kadang-kadang makan beras biasa. Jadi terpulanglah, tapi minimanya adalah RM7. Bagaimana pula kalau kata saya makan beras mati sebab atas nasihat doktor. Saya sebenarnya pun tak mampu, tapi sebab faktor kesihatan. Bagaimana? Adakah saya perlu bayar RM21 atau bagaimana? So itu sama juga, minimanya RM7. Jadi kalau kita memang kemampuan kita sebenarnya RM7, bayarlah RM7. Jadi kurang lagi bawah tak adalah di Selangor. Tapi mungkin lebih lain ada, tapi di Selangor kita minima ada RM7 untuk satu kepala. Zakat fitrahnya adalah zakat ke atas diri kita. Jadi dia wajib ditunaikan ke atas diri kita. Jadi mana-mana mereka yang ada hidup di antara 2 bulan Ramadan dan Syawal ni, mereka kita ditunaikanlah zakat fitrah tersebut. RM7 pun kan tak banyak, insyaAllah bolehlah ditunaikan. Kita masuk di 1 Syawal sebenarnya dah boleh tunaikan zakat ya. Kadang-kadang kita rasa macam zakat ni kena bayar pagi Syawal. Boleh, tak masalah. Tetapi sebenarnya kewajipannya dah dibuka pada masuk je 1 Ramadan tu, malam tarawih yang pertama tu dah bayar zakat. Jadi janganlah tunggu-tunggu. Takut nanti kita terlupa. Sebab saya ni bukan nak orang kata apa, nak macam takkan kita boleh terlupa, tapi itu realitinya. Apa yang kami di lembaga zakat menghadapi betul berlaku. Walaupun sebulan tu tempoh dah ada, yelah nak pula nak kata masyarakat Melayu tu memang kaedah itu suka bayar ujung-ujung. Tapi saya tak pasti, tapi memang akan berlaku juga bila di masuk je nanti 2 Syawal, 4 Syawal kita naik kerja contoh kan, masuk kerja. Ada juga dalam kaunter tanya, saya nak bayar zakat lah. Ustaz, kalau tak silap itu dah jadi bukan zakat fitrah tu dah jadi sedekah dah tu. Tapi kan? dia masih zakat. Dia perlu ditunaikan juga zakat ni walaupun kelewat. Itulah. Saya memperingatkan lah. Kadang-kadang orang rasa macam tak apalah nantilah. Tapi benda yang ringan, nilainya tak besar RM7. Tapi pun kita orang kata apa, culas juga kadang-kadang. Jadi biarlah masuk 1 Ramadan tu, bayar je lah terus awal. Dia usahawan ni seeloknya tak boleh tangguh-tangguh. Dia kena plan and be ahead of the time. Tak boleh jangan tunggu kaya kan. Itu signal. Tapi janganlah pula bayar sebelum Ramadan. Pun pernah berlaku juga. Pengalaman kawan-kawan kami di kaunter lah kan. Contoh kaunter-kaunter yang urban di Ampang dan sebagainya. Pernah berlaku belum masuk Ramadan lagi dah tanya nak bayar zakat fitrah. Tu bagus juga. Tapi lah advance lah. Tapi belum boleh lah. Maksudnya belum boleh bayar lagi. Sistem akan default tu. Tak buka lagi. Kita akan block dulu sebelum masuk Ramadan tu. Okay.
Yang kedua adalah zakat harta yang kita akan kongsikan pada pagi inilah. Zakat harta ni maksudnya apa harta-harta yang kita ada, dan kita lihatlah apa harta yang berkaitan dengan kita lah. Kalau kita rasa nampak macam banyak sangat apa harta-harta ni. Sebenarnya dalam harta ni pendapatan peniaga itu adalah pecahan sahaja. Jadi sebenarnya kita rangkumkan adalah di bawah harta, dan kita kena gabungkan semua harta-harta yang kita ada itu untuk ditunaikan zakatnya. Jadi kita tengoklah apa yang kita ada. Kalau kita ada berniaga, kita tengok zakat perniagaan. Kita bekerja, kita tengok pendapatan. Kita ada simpan emas, kita ada USP, kita ada takaful. Tengok je lah, kita check list kita tengok. Kadang-kadang tak semuanya pun kita ada. Jadi janganlah risau. Nampak macam banyak sangat ni saku ni. So rasa macam nak kena bayar semua ke? Tengoklah. Bila cukup syarat-syaratnya, barulah kita tunaikan zakat dia. Ustaz, nak tanya Ustaz, macam saya suka jumpa berdepan dengan usahawan-usahawan, kita buat goal setting. Okey, betul. Kan, goal setting zakat planning. Boleh ke adakah ia satu strategi yang baik untuk jadikan zakat-zakat, jenis-jenis zakat ni sebagai strategi untuk bantu mereka capai zakat itu? Sasaran, jumlah sasaran tu. Macam Dr. Azizan Osman bagi saranan kan, beliau motivate ramai usahawan, beratus ribu usahawan dengan kaedah zakat melalui goal setting ni. Betul. Saya setuju juga, cumanya nanti bila zakat tadi ada kewajipan, ada syarat-syarat dia. So ada dia punya haul dia, ada nisab dia dan sebagainya. Kita letakkan sebagai sasaran tu ada satu langkah yang baik. Kita tukar. Sebabnya kenapa? Zakat ini hanya 1/40 daripada harta kita. Ataupun 2.5%. Jadi bila mana kita letakkan setting kita ni, contoh kita nak untung bulan ni 1,000. Jadi 1,000 kalikan dengan 40 maksudnya 40,000. Sebabnya kita ada jualan ataupun kita ada keuntungan 40,000 untuk bulan tersebut. Kita bayar 1,000 zakat kita. Tapi kadang-kadang bila untuk perniagaan ini, kita tak ambil kira daripada keuntungan sell total. Biasanya kalau syarikat-syarikat yang berdaftar, yang ada laporan kewangan dan sebagainya, kita akan ambil pada apa aset yang ada pada hujung tahun saja. Maksudnya apa aset-aset cair yang ada pada hujung tahun, itu saja akan dikirakan zakatnya. Maksudnya Ustaz, kecenderungan tu perlu kepada kemahiran mengira juga kan? Betul. Dia tak boleh based on andaian yang masih bersifat abstrak, betul? Betul. Sebab kadang-kadang bila kita menggunakan profil, dalam profil tu dia tak menggambarkan keseluruhan aset kita dekat hujung tahun. Ada perkara-perkara kadang-kadang ada benda yang yelah, sebab dia jadi profit and loss ni dia akan tengok pada term mana kita nak bawa. Kadang-kadang dia boleh dibuat adjustment dekat situ juga. Saya Ustaz, saya ada jumpa usahawan-usahawan. Diorang ni nak set sale 100,000. Okey. Kemudian kalau 100,000 equivalent to zakat keluar 2,500. Betul? Betul. 2,500. Tapi belum capai lagi 100,000 tau Ustaz. Kan, tapi dia orang dah bayar 2,500 and dia orang punya cash flow akan impact tau. Effect dia punya cash flow in terms of decision making process. Apa cadangan Ustaz dan saranan Ustaz dalam situasi-situasi begini? Okey, kalau misalnya kata dia tidak menjejaskan atau tak sampai menjejaskan operasi syarikat tu, tak ada masalah. Boleh dibuat, tetapi nanti bila hujung tahun tu dia kena dikirakan semula. Sama ada sebenarnya zakat itu lebih ataupun kurang. Tapi rasanya kalau dari segi kalau dia menggunakan sales target dia, secara gambaran dia akan nampak zakat tu akan jadi lebih dibayar sebenarnya. Jadi kewajipan zakatnya hanya 2.5%. Dia nak bayar lebih dia boleh dibenarkan, tak ada masalah. Yang kita takut itu kekurangan, tapi bila kita bayar secara bulanan tu, dia akan meringankan sedikit kita punya beban di hujung tahun nanti bila kita nak buat pengiraan secara total. Contoh bila kita naksirkan zakat tu kena bayar sampai 20,000, 30,000. Tapi masa tu kita kena keluarkan duit secara total. 20,000 untuk bayar, ataupun bila dia dah dapat laporan kewangan dia akan buat taksiran dan sebagainya kan. Jadi bila dibuat bulanan ni, hujung tahun nanti bila kita dibuat kiraan semula, mungkin dia bayar dah tak banyak, ataupun orang kata apa, bayaran tu dah lebih daripada apa yang dikirakan. Saya jumpa usahawan ni ramai yang sensitif, khususnya dalam bahagian strategi mereka, sebab mereka bangunkan perusahaan tu daripada bawah, daripada Soho naik ke family office dan ke powerhouse lah. Cuma dekat sini dan saya pernah tanya Ustaz, pernah tanya diorang, antara 18,000 sekali bayar dengan 18,000 12 kali bayar, rasa-rasa mana lagi ringan? Tak apa kan kalau saya tanya begini Ustaz kan?
InsyaAllah tak ada masalah. Saya nak bertanya boleh ya. Sebab saya sensitif kan. Saya boleh Saya teruslah insyaAllah. maknanya elok lagi kita cadangkan, saya usulkan kita buat perancangan bulanan lah kan. Betul. Sebab tu macam untuk bayar zakat pendapatan itu kan. Memang ada yang berkata kenapa zakat tu kena dikira cukup haulan, cukup nisab kan. Maksudnya macam potongan gaji tadi tu. Potongan gaji tu sebenarnya dia potong setiap bulan. Walaupun orang kata apa, dia masih lagi, kita tak tahu lagi contoh tahun tu lah, dalam setahun 12 bulan tu 6 bulan pertama tu tak ada kenaikan gaji. Tapi nanti bila masuk 6 bulan kedua ada kenaikan gaji, ada bonus dan sebagainya contohnya kan. Tapi dia buat perkiraan tadi tu berpandukan kepada gaji di awal tahun. Sebab tu dia perlunya di hujung tahun nanti dia akan buat pengiraan semula untuk dia tahu sebenarnya zakat itu cukup ataupun tidak untuk dikenaikan. Tapi bila untuk gaji, maaf Ustaz, untuk gaji si gaji isteri bukan suami yang bayar kan? Bukan. Allah. Zakat ni kan individu. Dia tak ada akaun bersama. Itu kena. Jadi kita kata juga dia tak ada akaun bersama. Dia individu sendiri. Kalau suami bekerja, isteri bekerja, dia kena kira asing-asing. Ini perbezaan dia dengan zakat fitrah, betul? Betul. Okay. Sama zakat fitrah pun suami, yalah suami akan bayar untuk tanggungan dia, betul. Dia kena suami yang bayar. Tapi yang menanggung keluarga tu kan, dia macam dia yang bayar. So dia memang yang tu okey. RM7 tak apa. Tapi untuk jaga harta ni dia kena tengok. Jadi pendapatan dengan perniagaan lebih kurang sama. Memang ada syarikat yang dengan kita pun dia dah memang buat anggaran begitu. Dia bayar setiap bulan. Setiap bulan dia bayar 1,000. Ada yang bayar 1,000. Ada yang bayar berbelas ribu pun ada. Dia memang buat pasli setiap bulan. Maknanya saya kat sini pendapatan saya Islam tu adil. Walaupun isteri gaji lagi tinggi pada si suami ataupun suami lagi tinggi pada isteri kan, you all tetap kena keluar kadar dia 2.5% daripada apa yang kita dapat. Kan? Islam tu syumul adil Ustaz. Allahu akbar. Okey, silakan Ustaz terus. Jahat saya. Tak apa. Ini antara saranan ataupun firman Allah lah yang taubah yang menyarankan kita sebagai amil untuk mengutip zakat, untuk berjumpa dengan masyarakat, dengan orang di luar untuk menunaikan ibadah zakat. Sebenarnya ayat perintah ini iaitu ayat 103 ni bermaksud ambillah sebagai harta mereka untuk menjadi sedekah. Maksudnya ambil tu memang kami kena pergi lah, kena berjumpa. Tapi kadang-kadang akan menjadi persoalan juga. Time nak kutip mana-mana boleh jumpa. Macam saya sendiri kalau tengok di Facebook saya kadang-kadang jumpa di kedai mamak dan sebagainya. Tapi kita selesaan pembayar zakat nak jumpa di mana. Supaya pada saya dan diajarkan oleh guru-guru saya, dia kata, Saku, kau mudahkan je lah orang tu macam mana nak bayar. Kat mana dia nak jumpa, kau pergi je lah. Yang penting kita takut nanti bila dia dah berniat tapi dia tak, sebab kita yang melewatkan untuk jumpa dia ataupun memisahkan dia nak datang apa semua, sampai dia tiba-tiba berlaku sesuatu yang tidak baik kepada dia dan dia terlepas untuk menunaikan zakat tu. Takut kesalahan dia jatuh kepada kami lah sebab dia dah janji kami dan boleh tak datang. Kita pula banyak alasan, tak boleh lah, itulah itu kan. Tapi pada kami diajarkan untuk supaya memudahkan mereka untuk menunaikan di mana-mana pun yang kita boleh santuni, kita santuni insya-Allah. Itu dari segi kutipan zakat. Dan kenapa kita kena berzakat dan disebutkan dalam surah Taubah ini, betulnya untuk menyucikan diri kita dan membersihkan harta kita. Dan seterusnya dengan doa-doa penerima zakat inilah yang membantu untuk meningkatkan lagi keberkatan harta-harta yang telah kita keluarkan tadi. Pada pegang pada ayat 103 ini sudah cukup insya-Allah. Maksudnya kita berzakat nak apa? Kita nak bersihkan. Kita nak kembangkan harta kita dan kita nak sucikan diri kita. Maksudnya dengan keberkatan itu kita pun tak tahu doa siapa yang akan diangkat untuk membantu kita berjaya dalam perniagaan kita, berjaya dalam sesi-sesi penerangan kita. Maksudnya kalau siapa yang buat goal dan sebagainya, nak jumpa dengan klien kadang-kadang susah, cuba ubahkan balik niat kita ni kenapa. Sebab ini pengalaman saya sendiri juga, saya pun pernah terlibat dalam industri yang selain daripada zakat ni. Maksudnya bila sasaran kita ni kepada sesuatu target tu kita rasa macam kita nak sale, dia kadang tak jadi pun. Sale tu tak jadi. Sebenarnya gitulah maksudnya kan. Tapi bila kita ubah, kita kata kita nak bantu mereka supaya mereka boleh berjaya, mereka boleh selamat. Contoh kalau yang membuat takaful mereka ni sukses, kita dapat melindungi mereka, keluarga mereka. Allah akan permudahkan jalan tu. Tapi kalau kita punya sasaran tadi tu, sebab tu dulu
macam yang Farid cakap tadi tu, maksudnya kenapa dalam goal setting kita tu kita letakkan zakat di depan. Berbanding kita letakkan sasaran, kalau sebelum ni memang kalau dalam money research pun kita akan disebut berapa target sale kau bulan ni, berapa kau punya kau nak bulan ni, income kau berapa bulan ni. Tapi masa zaman tu tak disebut pun berapa zakat kau nak bayar. Jadi bila kalau ada income tu kadang-kadang kita jadi stres. Macam mana ni, tak dapat lagi sale bulan ni, tak dapat lagi, bos dah push kan. Contoh macam tu, mana yang buat lesbianisasi yang ada leadernya kan. Jadi bila diubahkan kaedah tu, aku bayar zakat ni, aku dapat bantu 8 asnaf. Kalau kata aku tak nak bantu Amil lah, contoh dia cukup takut dengan Amil, sebab Amil kata tak betul dan sebagainya, okey lah, ambil lah, boleh bantu 7 asnaf. Ada orang fakir, kadang-kadang kita tak tahu dalam golongan fakir miskin tu mungkin ada saudara kita yang kita bantu yang secara tak nampak. Kita mungkin saudara kita ni kadang bersepah-sepah, kita tak tahu, tapi mungkin ada yang dapat bantuan belajar, contoh anak dia nak belajar, ada yang mungkin dapat bantuan perubatan di bawah Warimil, dia nak buat dialisis, dia nak buat kemalangan, nak bersih dan sebagainya. Tapi dengan zakat yang kita tunaikan tadi tu, tak mudah, atau kita setahun sekali kita bayar tadi tu, ada portion kita mungkin tak banyak, mungkin ada RM2 dalam situ. Itulah yang kita kena tanamkan, aku dengan waktu berzakat ni aku dapat bantu orang lain untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Yes, Ustaz. So this is where lagi satu dapatan daripada perkongsian Ustaz ni tadi, dapatan saya sebagai pendiri perusahaan, kita perlu bangunkan juga nilai terap perusahaan. Kita perlu tambah nilai komuniti sekitar kita. So ni secara tak langsung, bila mana kita bantu, it will be a marketing juga pada kita. Kan, visibility. Macam itu lebih kurang lah. Ustaz, silakan Ustaz. Sebab tu macam contoh lah, kadang-kadang yang banyak duit ni kadang bos-bos kan. Bila bos-bos ada rezeki lebih, dia bayar zakat, dia dapat bantu. Mungkin yang dia nampak jauh tu, mungkin dia nampak orang yang jauh-jauh. Macam orang kata semut di depan di sebelah laut nampak, tapi gajah depan mata tak nampak kan. So maksudnya bila kita bantu staff kita, kita staff nampak, ni bos aku bayar zakat, dan bila zakat tu dia dapat bantu. Ataupun dia kadang-kadang bukan bos tu yang bantu direct kepada kita, tetapi staff ni nanti bila ada kesusahan dia mohon dengan zakat. Secara tak langsungnya bila kita nampak circulation tu berjalan lah. Company bayar zakat perniagaan, contoh dia bayar zakat kepada Abang Selangor, dan ada staff dia yang susah mungkin mohon bantuan dengan zakat. So dekat situ pun berlaku satu circulation lah, maksudnya company bayar zakat dan ada staff yang dapat dibantu. Contoh paling mudah, company bayar zakat macam banjir itu hari. Mungkin ada warga staff dia yang kena banjir, rakan-rakan dia kena banjir. Secara tak langsung sebenarnya duit tu mengalir juga sebenarnya, walaupun bukanlah kata aku bagi duit zakat aku ni secara realitinya, tapi secara orang kata di sebalik tabirnya circulation tu berjalan. Yes, Ustaz. Values tu, kalau izinkan saya tambah, values tu dia menjadi intrinsic motivational pada kita. Intrinsic dalaman ni. Kan? Betul. Wow. It's very interesting. Wow, Ustaz. Silakan Ustaz. Sebab ini yang berlaku dalam COVID itu hari, COVID yang fasa 1 dulu macam itulah. Bila dia tanya, dia nampak bila mana zakat antara yang terawal bulan 4 2020 tu memberikan bantuan COVID yang pertama tu, sebelum kerajaan umumkan dan sebagainya. Dekat situ mula timbul yang sebelum ni memang cukup fanatik dengan kita kata tak nak bayar, dan baru dia nampak dan datang balik untuk bayar zakat kepada kita lah. Dia nampak kita dah keluarkan bantuan secara yang paling besar 2020 lah, masa tu dengan kekangan tak boleh kerja dan sebagainya, pertambahan asnaf dan sebagainya. Yang tak asnaf jadi asnaf masa tu kan, asnaf sementara dan sebagainya. Itu yang kita berikan bermakna dari segi putaran tu nampaklah dengan zakat tu kita dapat bantu lebih ramai lagi orang yang memberikan. Okay. Dan sebagai tambahan untuk makluman, sejarah sirah zakat ni diwajibkan dan difardukan pada 2 Hijrah pada bulan Ramadan. Untuk makluman, tahun tu adalah tahun ni berlakunya Perang Badar. Perang Badar para tuan-tuan dan puan-puan bayangkan semangat umat orang Islam masa tu. Saya dekat sini, saya nampak sebagai pembayar zakat, mereka yang nak berzakat ni, kita perlu turun dengan semangat nak berperang seperti mana sahabat-sahabat bawa balik Perang Badar tu. Masya Allah. Silakan Ustaz. Itu perang yang paling mudah dengan berzakat tu, maksudnya kita dapat menerangi diri kita
Dan kita pun tak perlulah nak berjual sebab apa yang disalurkan tu insya-Allah dah dapat membantu mereka yang tadi tu, yang fakir, yang miskin, yang perlukan macam perubatan, yang pergi belajar, totally semua dapat lengkap dekat situ. Okey, ini antara hikmah berzakat, semua pun tahu. Berzakat sedekah ni umpama kita menanam sedikit benih akan melebihkan 7 tangkai dan melebihkan 700 buah. So maksudnya macam pelaburan lah, kita melabur, tetapi janganlah pula kata kita melabur RM100, kita akan dapat RM700 dalam masa yang sama. Maksudnya keberkatan tu Allah gantikan dengan bermacam-macam keberkatan yang kita dapat merasai sendiri dengan apa yang telah kita lakukan. Okey, ini pergi ke teknikalnya. Maksud zakat harta adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar yang ditentukan dan diagihkan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ini yang kita kena peganglah. Kita zakat dengan sedekah, kita kena asingkan. Sebab kadang-kadang kita nampak ada orang kata, senang je mohon dengan orang ni, dapat je bantuan dan sebagainya. Betul. Dari segi sedekah tak ada masalah. Bagilah berapa banyak nak bagi, tak masalah. Nak bagi siapa pun tak ada masalah. Tapi dalam konteks zakat, dalam konteks ibadah, dia ada syarat-syaratnya. Jadi dekat situlah kita lihat syarat-syarat jadi itu menepati ataupun tidak kepada mereka yang menerima dan kepada mereka yang mengeluarkan. Maksudnya bila zakat ni hanya kepada orang Islam yang merdeka dan harta-harta itu pula adalah milik sempurna mereka. Harta pinjam tak perlulah kena zakat. Ada juga zakat hutang ni pun ada juga. Jadi siapa yang kena bayar zakat? Orang berhutang ni. Jadi hutang ni kita dengar juga, hutang tu hutang yang dapat dikutip semula ataupun yang belum tentu dapat dikutip semula. Selalunya yang hutang ni lah menyebabkan audit report saat income statement tu jadi negatif. Dia declare syarikat dia tak rugi, tak untung, rugi. Tapi bila tengok belanja dia kan, tok, double triple. Cakap dia orang ni. Tapi kalau tengok kalau dia nak submit ke bank, semua positif. Dia nak hantar ke zakat semua negatif. Tapi bila nak hantar ke bank nak buat pinjaman, semua negatif. Semua positif. Cantik. Tapi mereka itu normal biasa. Okey. So harta tadi kita tahulah ada pendapatan, perniagaan semua, kita lihat apa harta yang kita ada dan kadar zakat ni hanya 2.5%. So jangan risaulah, dia memang tak akan berubah. Berapa kali tukar Perdana Menteri atau beberapa tukar parlimen pun dia tak akan berubah. 2.5% ataupun 1/40 daripada harta kita lah. Jadi kita lihat senang kiranya kalau 1,000 RM25 zakat dia. Kalau yang nak buat monthly income sebenarnya okey, kalau 1,000 RM25. Kalau 10,000 250 zakat dia. Itu untuk kiraan mudah lah. Okey, dan golongan yang boleh terima sebutlah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharib, fisabilillah dan ibn sabil. 8 ini saja yang boleh terima zakat. Jangan salah pula, terutama Ramadan ni nak bagi ibu tunggal, bagi anak yatim, bagi warga emas, okey itu. Boleh ke tak boleh? Cik Saku? Boleh. Tapi kena disandarkan kepada golongan 8 juga. Ibu tunggal tu golongan mana? Golongan fakir ke, miskin ke, yang mana? Jangan atas status dia ibu tunggal tadi tu kita nak bantu mereka. Anak yatim tu sebenarnya pun tak ada dalam listing untuk golongan asnaf ni. Jadi kita kesilapan kita dekat situlah. Sebab ini satu ibadah yang wajib dan kadarnya pun tak besar 2.5, jadi kita jagalah ibadah ni supaya apa yang diberikan tadi tu dapat memberi keberkatan kepada dia. Sebab dia ada satu guru pernah mengajar juga, dia kata, Saku, zakat ni kau anggap macam kau buang air besar je lah. Kau dah buang, kau flush, kau tak fikir pun dia ke mana. Ini kalau siapa yang sensitif memang sentap Ustaz, maaf Ustaz, saya ada satu Akmal tanya soalan ni Ustaz. Kita kat sini sama-sama belajar sama-sama tau dengan 25 orang ni. Untuk makluman Akmal tanya, pengeluaran khas KWSP 10K nanti akan dikenakan zakat ke Ustaz? Okey. Sebenarnya kalau boleh rujuk pada fatwa Selangor daripada tahun 2020 lagi dah dikeluarkan. Sebelum ni kan dah keluar Lestari, Citra, lepas tu Sinar dan yang ni ayah buat lupa lah ni. Saya tak tahu dah. I love you saya tahu. So dia macam tu lah, maksudnya fatwa Selangor menyebut pengeluaran yang ada yang daripada Lestari sampai yang sekarang ni secara umumnya pengeluaran KWSP ni wajib dizakatkan secara umumnya. Tapi bila berlakunya senario yang Citra, Lestari, Sinar tadi tu, dia ada sedikit kelonggaran dekat situ atas tujuan apa dikeluarkan duit itu tadi. Sebab kita ni lebih kurang ada berjuta-juta orang dekat Malaysia ni yang keluarkan KWSP ni. Ada yang golongan yang tak terjejas pun dia keluarkan dan golongan yang terjejas pun dia keluarkan.
Jadi sekiranya kalau SOP ini dikeluarkan atas sebab dia terjejas kehidupan dia tak mampu nak menampung kehidupannya, dia beli tu memang untuk keperluan dia, yang itu dikecualikan zakat. Nah, tak perlu tunaikan zakat. Tetapi kalau yang dikeluarkan tadi tu memang untuk diversifykan dia punya pelaburan. Aku nak simpan lah dekat tabung haji, mudah aku nak buat keluar ataupun aku nak simpan dekat, nak buat invest, melabur dan sebagainya. Aku nak beli gold, quantum metal nanti tu contohnya macam tu kan. So jadi yang itu kena dizakatkan. Yang dizakatkan tu 140. Senang apa pendekatan saya buat, saya galakkan kita macam ni untuk zakat pendapatan, zakat KWSP, zakat perniagaan. Tuan-tuan, setiap apa yang kita dapat tu adalah itu adalah rezeki daripada Allah. Asingkan siap-siap 140. Kalau 140 ni tuan-tuan bayang satu biji kek, potong 40 bahagian. Alai, besar mana? Bukan 2, bukan 3 bahagian. Satu bahagian je. Satu ya, halus je. Itulah tu maksud 2.5% tu. Itu. Tak luak dia pun. Lepas tu yang 39 bahagian tadi uruskanlah. Ustaz kan? Terus makanlah seorang-seorang. Lepas tu Ustaz, ada Okey. Junaina tanya ni, emas yang dipajak gadai, adakah dikenakan zakat? Ni advance ni, saya belum sampai ke kiraan ke teknikal ni. Sikit lagi. Kita dah pukul 9 dah. Okey, syarat-syarat pun dah tahu. Islam mereka bila sempurna, cukup haul, cukup nisab. Nisab kita di Selangor pada tahun ini adalah sebanyak 19,000. Jadi kalau apa harta kita lebih daripada 19,000, maka wajib zakat. Dah saja. Tapi kalau untuk yang berniaga, dia ada tambahan lagi, iaitu perniagaan itu dengan niat untuk berniaga, perniagaan yang halal dan harta yang produktif lah, harta yang berkembang lah. Mungkin berniaga yang tak berkembang dan sebagainya kan. Jadi kita kembali lah. Itu untuk syarat-syarat zakat kita tadi. Okey, ni secara ringkasnya tadi apa yang saya kata betul ke yang 8 asnaf ini betul. Rujuk surah Taubah ayat 60 dan disebut dalam Al-Quran ada 8 golongan asnaf yang boleh terima zakat. Tapi kalau kita tengok ayat 59 58, sebenarnya kalau kita baca ayat sebelumnya, itu adalah ayat di mana Allah dah sebut pun maksudnya memang akan ada isu dalam pengagihan zakat ni. Boleh tengok, dia boleh rujuklah ayat 59. Memang daripada zaman Nabi pun dah ada isu dah dibagi tak puas hati, dah dibagi tak cukup. Itu memang ada daripada zaman dulu, bukan hanya pada zaman sekarang sahaja. Okey, ini sebenarnya mengenai zakat pendapatan. Kita masuk secara teknikalnya. Zakat pendapatan terbagi kepada dua cara untuk kita mengira. Itu jumlah pendapatan kasar setahun kita. Contoh kita gaji kita 3,000 kalikan dengan 12 kalikan dengan 2.5%. Tapi kita ada kadar yang kedua, iaitu mesti ada bertanya, takkan tak boleh tolak apa-apa, ada keperluan hidup dan sebagainya. Jadi jumlah pendapatan setahun tolak dengan had kifayah dan lain-lain tolakan yang digunakan, kalikan dengan 2.5%. Adakah sama dengan cukai? Tidak, berbeza. Kita ada kajian kita setiap 3 tahun, kita akan tengok kifayah. Had kifayah ni dipanggil apa? Had kecukupan yang diperlukan oleh seorang individu untuk hidup dalam 1 tahun. Begitulah lebih kurang had kifayah ni. Contohnya kalau kita minum air kosong tu dah cukup sebenarnya. Tapi kalau kita ada lebih, kita tambah sirap, kita tambah susu, kita tambah cincau dan sebagainya, itulah sebagai additional. Tapi asasnya adalah air masak tadi itu. Begitulah had kifayah tadi itu yang merangkumi 6 perkara asas, iaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengangkutan, perubatan dan pendidikan. Okey, inilah yang dikirakan sebagai pendapatan. Apa pendapatan yang dikirakan sebagai pendapatan? Jadi kita kena jelas dekat sini. Antaranya hasil penggajian, bonus, ESOS, kata apa, gratuity, pension, itu semua dikira sebagai pendapatan kita. Pendapatan lain, hasil-hasil bebas profesional, mungkin sebagai konsultan, ada konsultan di tempat lain, ada sebagai kata apa, konsultan di unit trust, misalnya di takaful dan di quantum metal sendiri, mungkin sebagai perunding, itu dikirakan sebagai pendapatan juga. Jadi jangan risau. Yang ketiganya adalah hasil-hasil sewaan. Contoh kita ada rumah, kita sewakan, kita ada tanah, kita sewakan. Jadi hasil sewaan. Tapi dekat sini, untuk yang A2 dengan A3 ini, kita ambil hasil yang bersih. Maksudnya, kalau kita ni konsultan, kita ada dapat komisen dan sebagainya. Tetapi, kan ada kos kita nak pergi jumpa klien, ada kos kita nak photostat orang, contoh ada nak post dokumen dan sebagainya. Boleh ditolakkan dengan kos-kos tersebut. Begitu juga dengan sewaan. Contoh kita ada rumah sewa. Kita sewakan 1,000, bayar bank 500, barulah ada hasil.
Tapi kalau kita sewakan rumah 1,000, bayar bank 1,000, tak ada hasil. Tak ada harta. Tak ada pendapatan dekat situ. Nah, jadi jangan risau, jangan kata, oi banyak ni aku ada. Tapi kita tengok kalau rumah tu kita sewakan, dah tak ada bayar bank. Memang total lah sebagai pendapatan. Tapi boleh juga ditolakkan nanti dengan apa kos ke atas rumah tersebut. Contoh ada bayar diri cukai, ada bayar repair dan sebagainya, kena tolakkan. Net baru masukkan sebagai pendapatan kita. Kita ada hasil sawit, contoh ada hasil sawit. So yang itu pun kena dikirakan sebagai pendapatan kita. Kita ada buat pengeluaran WSP tadi kan. Kalau yang pengeluaran WSP yang belum cukup 55 tahun, contoh ICNAR kita keluarkan ataupun yang terbaru ni kita keluarkan nanti sebab kita tak terjejas dengan pendapatan. So kena campurkan dekat sini juga. Okey. Dan yang keempatnya adalah hasil pemberian ataupun hadiah yang kita terima. Setelah kita dapat harta pusaka, mahar perkahwinan dan sebagainya, kita kena masukkan juga sebagai lain-lain pendapatan kita. So campurkanlah pendapatan-pendapatan kita tadi tu. Kalau kita tak nak ambil tolakan apa-apa, boleh jumlah yang kita dapat tadi tu, contoh kat sini 63,000, kalikanlah dengan 2.5%. Berapa dapat itu? Contohnya 63,000 kali 2.5%. So RM1,575. Ini setahun. Jadi saya kata kalau nak buat bulanan bagi 12. Contoh kalau bagi 12 dapatlah 131. Jadi taklah berat kita nak bagi bulan dan sebagainya lah. Okey, ini pendapatan. Apa tolakan yang dibenarkan? Okey. Sebagai kalau tadi Fred tanya pasal kalau antara suami dan isteri kan. Jadi kalau untuk suami dan isteri dia akan dikira sebagai ketua keluarga. Kalau isteri kira dia sebagai ketua keluarga juga, pelepasan 12,000 ni memang ada. Dan selepasnya yang bawah 1, 2, 3, 4 tu akan tengok tanggungan apa yang dia ada. Dewasa bekerja, contoh suami buat kiraan zakat dia. Dia ketua keluarga dan dia ada isteri yang bekerja. So dia kena ambil yang 4,800 hari tu tolakan. Tapi kalau isteri dia tak bekerja, dia kena ambil yang 2,170. Ini saya jumpa Ustaz, dua-dua kerja. Gunting elok-elok lah, pakat lah. Separuh-separuh ke awak ambil tu, awak ambil ni ke kan. Betul. Kalau dalam bab pelepasan ni, anak dan sebagainya, bincanglah antara suami dan isteri. Kalau gaji isteri lebih besar, mungkin isteri ambil tolakan lebih. Isteri kurang, suami kurang. So dia, yang ini ikut perbincangan. Dan kita pun sebenarnya tak adalah melihat pada dokumen sangat pun untuk kiraan ni. Tak macam cukai, kena ada detail dan sebagainya, ada sifat-sifat dan sebagainya. Saya Ada nampak lagi, ni Ustaz, saya nampak inilah peluang suami isteri nak beramah mesra, nak kan. Bila lagi kan. Okey, ini antara tolakan yang lain adalah kalau kita menanggung anak OKU ataupun kita menanggung keluarga yang OKU, ada yang menanggung keluarga yang sakit kronik dan sebagainya, dapatlah digunakan. Semuanya untuk sakit kronik ni ada juga dimaklumkan seandainya kos tu memang lebih daripada ini, boleh juga dimasukkan. Ini kita bagi orang kata apa, basic je lah. Dan untuk kos penjagaan anak ini adalah anak yang dihantar ke nursery lah maksudnya. Tak semestinya 3,400, tapi tengok berapa yang kita hantarkan. Contoh kalau dia transit saja bayar 100 sebulan, 1,200, 1,200 je lah masukkan. Tapi kalau contoh dia hantar nursery yang bayar 400 sebulan, jadi maksimum dia pun 3,400. Boleh ditolakkan lah. Okey. Lepas tu tolakkan WSP, bahagian pekerja, bukan bahagian majikan ya, bahagian pekerja, tolakkan. Kalau yang ambil 9%, 9%, kalau ambil 9%, 9%. So ini kalau yang bekerja, kalau yang tak ada kerja, yang berpencen, tak adalah kerja WSP ni. Okey, campurkan semua. So dia punya pendapatan tolak perbelanjaan baki dia adalah 21,000. So lebih daripada nisab kita 19,000. Baru kena zakat. Dan bila pendapatan tolak perbelanjaan kurang daripada 19,000, bermakna tak wajib zakat. Mudah saja. Maknanya kat sini Ustaz, pada mereka yang berpendapatan bawah daripada nisab, sasaran minda kita sebaik keluar rumah, untuk niatkan di hati untuk capai nisab. InsyaAllah nanti Allah akan pemudahkan. Dan dari pengalaman saya Ustaz, tak ada stres Ustaz. Relax je. Kalau dulu sebelum ni, ini nak capai sale MDRT lah, itulah, ini nak rumah lah, nak kereta kan. Lalu balik kosong kan. Mula lah, angin. Tapi bila lah ni Ustaz, bila dah Alhamdulillah kita amalkan, saya amalkan, berfikir keluar rumah, mindset. Start ni daripada Dr. Azizah Osman lah, lepas tu kita perincikan lagi kan. Keluar rumah, nak cuba capai income lebih pada nisab, niat di hati. InsyaAllah, Allah akan memudahkan.
Tapi kita pun ada menggalakkan seandainya nak memulakan zakat ni, boleh mulakan dengan RM8 sebulan pun tak apa. So, okey Ustaz. So, okey Ustaz, okey berkenaan RM8 tu saya nak tanya Ustaz. Let's say kalau saya tak capai nisab pada tahun ni, boleh tak saya nak contribute zakat juga? Zakat pendapatan ataupun simpanan sebagainya. Boleh, itulah yang tadi. Minimal dia RM8 pun tak apa. RM8 tu kenapa? Kita beranggapan kita nak tunaikan zakat tu untuk satu orang asnaf tu RM1. Tapi kalau ada sampai 100,000 orang yang buat RM8 pun dah ada berapa. Contohnya itulah. Dapat kita bantu asnaf tu keluar daripada kemampuan mereka. Mak Ustaz, ni Junaina ada tanya, simpanan tabung haji adakah termasuk dengan simpanan tabung haji anak-anak atau hanya diri sendiri yang diambil sebagai tolakan zakat? Okey, untuk tolakan zakat dia boleh diambil tolakan anak-anak sekali. Sebab yang menyimpan kita. Tapi nanti untuk kiraan zakat simpanan, itu akan menjadi hak kepada individu. Maksudnya kalau anak lah. Dekat sini, kalau contohlah si ibu kata dia tolak sebulan 300. 100 untuk dia sendiri dan 50-50 untuk 2 orang anak. Atau 4 orang anak, 50-50, 200, campur dia 100, 300. Itu boleh diletakkan sebagai tolakan dekat sini. Itu tolakan itu akan dibuat selepas kita tahu kita ni kena zakat ataupun tidak. Jadi lepas kita tahu kita tolakan, baki dia tadi tu barulah dikirakan zakat dia kalikan dengan 2.5%. Sebab dia 2.5%, bermakna zakat dia berapa? RM474 setahun. Masya Allah. Berapa? 65 bahagian. Kalau nak buat setahun 400, sebulan 39, seminggu RM909 dan sehari RM1.41. Pulanglah nak bayar hari-hari umur dia. Tapi jenuh lah pula kan. Tak apalah, buat tabung lah. Kesian lah penolong Amel lah kena buka resit tak hari kan. Sekarang bayar online dia, tekan online dia boleh. Nak tamat hari tu Ustaz. Kesian kat admin. Okey, ini untuk zakat pendapatan lah. So kita pergi kepada zakat harta yang lain. Sebab kita tadi dah kategorikan dalam zakat ni kita ada fitrah, harta. Dalam harta kita ada 2 pecahan untuk pendapatan dan harta-harta selain daripada pendapatan. Apa yang termasuk dekat sini? Barulah kita akan tengok pada harta yang kita ada iaitu emas. Kita ada emas yang sebagai perhiasan, jongkong emas, emas hiasan wanita dan emas yang dipajakkan. Dan kita ada harta apa lagi? Simpanan dan seterusnya kita ada harta-harta yang lain seperti saham, minyak amanah dan saham luar negara lah. Ini kategori zakat harta dan ini kena digabungkan semua pengiraan dia untuk kita tentukan harta. Tapi walaupun nampak item dia ada emas, simpanan, saham pelaburan, semua kita perlu tengok apa yang kita ada je lah. Kalau kita ada emas, tengok emas dan kita ada simpanan. Gabungkan dua tu, kena gabungkan. Contoh kita cuma ada, kita tak ada saham. Tak payah dengan saham. Tak perlu lah. So ni macam tu. Asas keusahawanan, apa yang saya belajar Ustaz sepanjang terlibat dalam industri, seorang usahawan tu asas pertama yang perlu dikuasai ialah asas menyimpan duit. Sebab tu bila this is where takkan kita nak simpan dekat bank saving account kita yang tidak memberi pulangan dan dividen yang menggalakkan. So strategi yang terbaik untuk seorang usahawan untuk survive, untuk sustain for long term, untuk sustain dalam this fruitful journey adalah mulakanlah menyimpan dan labur pada emas. Sebab tu hari ni tajuk kita bawa kepada zakat emas, zakat pendapatan, zakat perniagaan tu Ustaz. Dia asas ni. Silakan Ustaz. Emas ni adalah sebagai penebat simpanan kita lah. Sebabnya kalau kita simpan dekat bank-bank lain, boleh bukan tak boleh. Semuanya liquid lah. Bila dah jam kepala, sini ada, tekan keluar. Bila emas ni dia sebagai penebat, walaupun orang kata, ini pengalaman saya. Saya masuk zakat tahun 2009, lebih kurang lah. Nisab emas pada masa tu, nisab kita untuk kira zakat ni baru RM3,000. Kalau RM3,000 bersanakan kepada 85 gram emas kan, berapa nilai pada masa tu? Bawah 100. Sekarang 19,000. Mana 9,000 nisab kita sekarang. Mana sekarang nisab harga emas sekarang adalah 270-260 macam tu lah kurang. Okey, ini untuk panduan taksir zakat emas lah. Okey.
Seperti disebut tadi, emas kita ada 3 kategori, yaitu emas hiasan wanita, emas bukan hiasan, dan emas yang bercagar lah, maksudnya emas yang di arah nugan lah. Kalau emas hiasan wanita ini maksudnya emas yang dipakai lah oleh wanita. Ini wanita aja pakai ya. Kalau ada lelaki yang beli emas dia pakai, dia tak jadi sebagai perhiasan. Kalau dipakai jadi hukumnya haram. Dan Betul. zakat yang dikenakan tadi adalah zakat sebagai zakat simpanan, bukan zakat emas perhiasan. Okey. Okey. Untuk di Selangor, Hmm. untuk zakat emas perhiasan wanita ini dia ada huruf dia, iaitu huruf dia kena melebihi 800 gram, barulah dia kena zakat. 800 gram tu maksudnya kalau dia ada emas 900 gram, kena tolak dengan 800, bermakna yang kena zakat adalah pada 100 gram tadi saja. Itu emas hiasan. Emas hiasan kena bayar setiap tahun ke Ustaz? Ke sekali je? Tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Timbanglah. Berapa ramai yang ada 800 gram ni saya pun tak pasti. Hmm. Dari pengalaman saya lah, saya di kaunter zakat sebelum ni, sebelum masa awal-awal dulu pun, saya baru jumpa 2 orang ke, 2 orang ke 3 orang yang huruf emas dipakai ni melebihi 800 gram lah. Tapi apa yang pengalaman yang saya terima dalam 2019 sebelum COVID tadi, ada juga cerita pasal emas ni, bila mana dia kena samun dekat rumah dia ni. Dan dia samun tu, masa tu dekat rumah dia ada lebih kurang 200 pound emas. Tu mak dia simpan. Jadi bila dia pergi berubat untuk memulihkan semangat dia tu, ustaz tu tanya, bayar zakat tak? Ustaz yang mengubat dia ni tanya, bayar zakat tak? Dia kata, tak lah memang. Allahu Akbar. Maknanya Ustaz, emas yang kita belikan untuk anak, gelang, contoh dan rantai, itu juga. Tapi bila anak tak pakai, kita simpan, ada itu dikira sebagai emas hiasan ke emas simpanan? Untuk emas hiasan ni, dia tempohnya kena setahun tu mesti walaupun dipakai sekali akan jadi emas hiasan. Raya tahun ni kan dah lama tak beraya kan. Saya rasa ramai yang pakai semua emas-emas tu pakai sekali kot. Kalau dah 2 tahun tak beraya, tahun ni dia jamak semua, dia pakai semua. Itu yang buat berseri Ustaz, macam kaya kita kan. Semua selak tangan dia semua dah pernah sampai ke lengan kan. Allahu Akbar. 2 tahun tak pakai kan, jadi semua pun geram nak pakai kan. Gurau kan. So banyak itu untuk emas yang sebagai hiasan wanita. Dan untuk emas bukan hiasan, maksudnya emas yang simpan lah, macam lelaki tapi yang beli gold bar, beli button dan sebagainya itu kena lebih 85 gram ataupun berapa yang dia ada dah kena zakat lah. Sebab dia kena campurkan dengan semua harta yang lain nanti. Ustaz, dia cuma ada 10 gram. Jadi 10 gram tu kena harga emas. Okey Ustaz, ni Fariha ada tanya, Ustaz, kalau kita ada simpanan dalam GAP, contoh dalam public gold, itu kena bayar zakat ke? Okey, kalau tadi yang soalan yang pertama tadi pun pasal Madika tadi kan, yang soalan tadi puan tadi mula-mula kan. Okey. Untuk emas, kalau dalam bentuk fizikal, dia kena disimpankan. JAP ni tak silap saya, dia pun boleh diambil fizikal. Kalau tak silap saya lah, tapi kalau dah cukup berapa gram lah, boleh diambil fizikal dia. Jadi kalau fizikal, kena kira fizikal lah. Kalau yang dalam akaun emas, dia akan tengok, dan kalau akaun tu akaun patuh syariah, jadi kalau akaun patuh syariah, dia kena ambil nilai dia di hujung haul. Jadi kan cerita zakat emas kan ada salah dia. Pertama Islam merdeka, sempurna milik, cukup nisab, cukup haul kan, dan hal yang berkembang. Jadi cukup haul tu lah genap pemilihan kita setahun begitu. Jadi contoh kalau kita ambil haul dia Ramadan ni. Jadi setiap Ramadan tu kita tengoklah dalam akaun emas itu ada berapa nilai dia. Jadi kena tengok nilai dia berapa, kena kalikanlah dengan 2.5%. Okey, ni soalan Puan Junaina ni lah, yang nombor 3 tadi berkenaan emas yang dipajak gadai tadi ya. Untuk emas yang dicagarkan, dia yang nombor 3 tadi tu, maksudnya kena timbangkan berat emas dan kalikan dengan harga emas masa, lepas tu tengok berapa yang kita dah ambil. Dan zakat hanya dikenakan kepada yang baki yang tertinggal. Contoh kan sekarang bila kita masuk Ar-Rahnu akan bagi 70-30 gitu kan. 70 kita ambil dan 30 masih dipegang oleh Ar-Rahnu, betul? Sehinggalah kita tembus dari itu. Jadi zakat yang dikirakan pada yang 30% yang ada di Ar-Rahnu tadi.
30%. Sekali dengan yang upah simpan. Tolak upah lah, lepas tolak upah nanti baru berapa baki dia kena campurkan dengan, kalau dia ada emas perhiasan kena campurkan emas hiasan, ataupun kena campurkan dengan simpanan. Tapi kalau dia memang hanya ada emas dia, tak ada simpanan, tengok berapa baki dia. Kalau baki dia tu tak sampai 19,000, tak kena zakat lah. Yes, Akmal bagi statement ni Ustaz. Untuk emas bukan hiasan kena lebih 85 gram baru dikenakan zakat. Emas ke statement ni Mal? Kalau kurang tak perlu zakat. Untuk emas bukan hiasan kena lebih 85 gram baru dikenakan zakat. Betul ke Ustaz? Itu kalau misalnya kita memang ada harta lain. Kalau dia tak ada harta lain, dia ada emas saja, kena lebih 85 gram baru dikenakan zakat. Tapi bukan macam emas hiasan tadi. Emas hiasan tadi huruf 800, dia ada 900, 100 gram saja yang kena zakat. Tapi kalau ditimbang tadi, kalau emas hiasan wanita cuma ada 700, jadi tak kena zakat, betul? Untuk emas bukan hiasan, contoh timbang-timbang ada 90 gram. Jadi kena kirakan 90 gram kalikan dengan harga emas masa. Bukan 90 tolak 85, bukan. 90 kali harga emas masa. Harga emas masa tu kali dengan 2.5%. Betul. Maknanya dekat sini, okey, faham. So dia lebih kurang macam nisab tadi jugalah Ustaz kan? Ini contoh dia. Okey. Ini emas yang bukan perhiasan ya. Dia timbang dia ada 100 gram. Jadi 100 gram kalikan dengan RM260 1 gram. Dapat nilai dia 26,000. 26,000 dah lebih daripada nisab lah. Jadi lebih daripada nisab kalikan dengan 25%, sudah kali 650. So dekat sini pada tuan-tuan dan puan-puan yang menyimpan emas, let's say belum capai 85 gram, again macam nisab tadi kita sasarkan untuk capai 85 gram. Alright? Ini sebagai galakan, gitu lebih kurang. Ini selalunya kalau saya akan gunakan teknik ni kalau saya punya perkongsian dengan cikgu-cikgu ataupun dengan orang kerajaan kan. So bila pasal emas ni, kita cakap lah balik, cakap dengan suami, bang tadi dengar ceramah zakat tadi tu, dia kata kena banyak ni, kena bayar zakat, jadi tahun ni boleh tak tolong tambahkan sebab ni nak bayar zakat gitu kan. Sebab dia boleh, contoh baru tak cukup lagi 85 gram, jadi nak tambah sikit kan. So, adalah sikit suami belikan emas baru kan, contoh gitu. Betul. Lagi cakap Ustaz. Mengenai Ustaz, Iqbal tanya. 650 tu perlu dibayar wal lamsam atau sekaligus ke, atau boleh tak dibuat secara ansuran? Boleh. Kalau mampu bayar lamsam, bayar lamsam lah. Kalau bayar langsung pun boleh lah. Kalau sekarang dah banyak kemudahan kan, online. Bayar dengan Farid ke, pun ada akaun affiliate kan, boleh online kan. Jadi tapi bagi maklumat lah. Tapi kalau dia ada FPX, just masukkan butiran, baiklah nak bayar setiap bulan RM50 ke RM50 ke pun. Itu kita sebab Islam itu mudah kan, dia tak membebankan, dia penaikanlah secara itu. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, let's say kalau tuan-tuan puan-puan nak contribute zakat through klinik zakat, insya-Allah untuk makluman sebahagiannya kita salurkan kepada pembangunan Mahat Bandar Hill Park. Alright, sebahagiannya kita salur, again saya repeat, setiap kutipan yang saya buat dari segi pengagihannya akan diagihkan kepada pembangunan Mahat Tahfiz Bandar Hill Park. Dan Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk sebagai tambahan, daripada 650 tu tuan-tuan tak boleh diskaun. There's no discount. Bila mana maksudnya wajib, itu adalah amount minima. Nak lebih sikit tak apa, tapi kurang tak boleh. Untuk wajib, jelas Okay, silakan Ustaz. Ini contohlah kalau ada emas perhiasan tadi kan. Contoh Siti memiliki emas perhiasan 900 gram. So tadi umur dia 800 gram. Jadi 900 tolak 800 kalikan dengan 265, mana 26,500 kali 25%. Jadi macam itulah kiraan dia. Cumanya ada perbezaan kalau mungkin ada sahabat-sahabat dalam program kita pagi yang daripada Kelantan. Untuk Kelantan dia tak ada huruf lah, yang saya dimaklumkan. Dia berbeza sikit lah dengan sama, itu je lah. Di tempat lain insyaAllah ada bisa dari huruf. Macam KL pun saya rasa dah 500 saja. So ini huruf ni tuanku yang entahkan huruf dia di Selangor. Orang Selangor ni standard 800 gram emas tu standard lah. Walaupun hakikatnya saya pun tak ada 800 gram di rumah saja. Okay.
Ini emas yang sama lah tadi untuk huruf tadi tu. Mana kalau ada 840 gram, 840 tolak 800, 40 gram, 40 gram kalikan dengan 260. Ini kalau kita contoh macam ni, dia hanya ada emas ini sahaja dan dia tak capai nisab lah. 10,000. Nisab tadi kan 19,000. Jadi tak kena zakat lah. Tapi kalau dia nak tunaikan zakat juga, 10,400 kali 25, zakatnya 260. Okay, dengan tunaikan zakat ni, insyaAllah emas dia akan bertambah. InsyaAllah. Okay. Dan begini soalan terakhir sikit, kita pergi ke zakat perniagaan. Okey, untuk zakat perniagaan kita menggunakan kaedah pengiraan kita panggil tick-tack. Tick-tack ni trade receivable, maknanya hutang belum diterima. Satu kita untuk kiraan zakat perniagaan ni pada asalnya kita akan tengok pada laporan audit lah. Pada laporan kewangan dipanggil balance sheet, pada balance sheet yang ada current asset, ada liability tu, kita tengok pada statement yang tu. So itu adalah apa aset kita yang ada pada hujung tahun. Dia berbanding kita tak tengok pada profit and loss. So profit loss dia mungkin akan lebih tinggi. Sebab kita pun pernah buat taksiran bila dia kata dengan P&L, profit and loss, dia punya profit lebih kurang 10 juta. Dan dia pun bayar zakat. Tapi bila berpandukan pada balance sheet, kita tengok sebenarnya zakat dia tak sampai pun. Kalau 10 juta dia bayar dalam 100,000 lebih kurang macam tu lah. Kurang lah. Dia bayar zakat 100,000, tapi bila kita taksirkan zakat dia sebenarnya hanya 40,000 je. Lepas tu masa mula-mula dia bayar tu, dia kata nak bayar lebih, tak apa, dia bayar. So bila kita buat kiraan sebenar, masa tu laporan kewangan dia tak keluar lagi. So bila dah keluar, dia bayar oleh kita kira balik sebenarnya hanya 40,000 sahaja. So itu kita yang Farid kata, tolakkan hutang dan sebagainya, ada benda yang tak boleh nak ditolak dan sebagainya. So dekat situlah, sebenarnya bila ada mana yang ada proper company tu, yang register company dan ada laporan kewangan dan sebagainya. Sebab tu tadi macam Datuk Sri cakap mula-mula tadi pun, dia kata banyak syarikat-syarikat yang minta tax agent untuk buat kiraan. So tax agent yang akan buat calculation dan dia buat audit report dan sebagainya kan. So, dia kata. Alright, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, audit report ni ada dua jenis kategori. Satu unqualified report dengan qualified report. Unqualified report walaupun dia kata unqualified tapi report laporan itu tip top in a high spec. Maksudnya dalam spek maklumatnya detail. For qualified report, walaupun namanya nampak qualified report, tapi makluman tu masih ada lagi clause-clause apa perkara-perkara yang belum didedahkan, tak diperincikan, disclose. Itu adalah tanggungjawab director. Dan bagi zakat perniagaan, dia tak ada kaitan pun sama ada audit report jenis qualified or unqualified. Dia tak ada kaitan. Dia totally on numbers. Harap ni tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pendiri perusahaan sendian Berhad, if you want to manage, we have to manage this is a few tips among untuk family office if you want to grow from family office to powerhouse. Silakan Ustaz. Okay. So antara item yang kita ambil, yang utama ialah kita tengok hutang-hutang. Sebab hutang-hutang ni adalah hutang yang kita belum terima lah untuk tempoh tahun perniagaan yang kita jalankan. Contoh audit report tu untuk tahun 2021. Dan kita akan hanya ambil untuk hutang-hutang yang belum dijelaskan kepada kita dalam tempoh 365 hari untuk tahun 2021. Sebenarnya kalau untuk tahun yang sebelum tu kita tak boleh masukkan. Itu kalau kita mengira zakat tiap tahun lah. Maksudnya kita akan ambil tahun semasa sahaja. Sebenarnya stok barang jualan kalau kita ada stok lah. Stok yang memang dah boleh dijual lah maksudnya. Finish stock. Yang dah boleh dijual. Kalau contoh kita buat baju yang dah boleh jual. Bukan raw material lah. Lepas tu yang terakhir adalah cash in hand dan letak bank lah. Dan paling basic pun kalau kita tengok biasanya, kalau misalnya sebuah syarikat tu ada, kita akan tengok pada cash in hand dan cash at bank sahaja pun. Kalau dia tak ada complete report lah sebenarnya. So itu memang tunai yang dia ada pada hujung tahun tersebut. Lepas tu kita akan tahu ada tax, trade payable, apa hutang yang kita belum bayar pada tahun semasa tu. Contoh ada kita belum bayar supply dan sebagainya. Lepas tu tunggakan operasi yang berkaitan dengan operasi sahaja. Contoh gaji, sewa, bil-bil dan sebagainya kita belum bayarkan. So mungkin pada Disember tu, masa closing tu ada benda yang kita belum bayar. Gaji kan mungkin bayar dalam 1 hari bulan ataupun 2 hari bulan contoh. Dan sebenarnya ada current tax iaitu cukai semasa yang belum dibayar lah. Boleh ditolakkan. Dan bila ditolakkan, tolak tax tadi tu, baki dia sama juga. Kalau lebih daripada 19,000, barulah kena zakat. Sama juga, perniagaan pun sama. Lebih 19,000, baru kena zakat. Kalikanlah pula dengan, dekat sini saya kata tadi, ada persen ownership pula kat sini. Kalau syarikat tu 100% syarikat Muslim, 100% lah.
jumlah tu kena zakat. Contoh tik tolak tek ni baki dia ada 20,000. So daripada 20,000 tu memang company tu company muslim. Jadi 20,000 tu kali terus direct dengan 20%. Tapi kalau contoh dekat company tu cuma 50% je muslim. Jadi 20,000 kalikan dengan 50% kalikan dengan 2.5%. Dekat situ. Itu untuk pengiraan syarikat. Jadi berapa baki dia nanti itulah nilai zakat dia baru dikenakan zakat. Jadi sini contoh dia. Soalan Sat. Boleh. Nisab untuk zakat perniagaan, pendapatan dan emas, khususnya zakat perniagaan ni berbeza ke sama je nisab dia? Sama. Nisab untuk zakat harta ni semua sama. Yang berbeza hanya untuk ternakan dan pertanian sahaja. Semua jenis zakat semua sama. Semua untuk pertanian dan ternakan sahaja berbeza. Kalau ada contoh dia, tapi ternakan tu tengoklah kalau dia menternak yang memang jatuh kepada status zakat ternakan, dia berbezalah. Contoh kalau 30 kambing, 1 ekor kambing. Nilainya macam tu. Kalau 30 lembu, 1 ekor lembu, dia macam tu. So dia beza dia macam tu lah. Untuk pertanian dia adalah kalau 1 tan, berapa dia punya kiraan dia. Biasanya, tapi ingat pertanian ni hanya untuk padi je pun sebenarnya. Jangan pula ada yang kata saya tanam cili, saya tanam apa terjadi pertanian. Tak, pertanian ni hanya untuk sawit, untuk padi sahaja. Untuk makanan asasi di sesebuah negara lah. So untuk ternakan pula, jangan kata ternak ayam, ternak keli kena zakat ternakan. Tak, ternakan hanya untuk yang berkaki 4 yang halal dimakan. Macam kambing, kerbau, lembu, itu yang biasalah di Malaysia lah. Ini contoh pengiraan zakat perniagaan ni tadi. Hutang kan terima 10,000, stok niaga untuk dijual. Jadi baki 55,000, lepas tu tolakkan dengan hutang kepada pembekal 13,000, gaji staf apa semua tu. Baki dia 36,000, kalikan dengan 2.5%, zakat dia adalah sebanyak RM900. Ini simple lah calculation ni. Tapi kalau biasanya kalau formula-formula kiraan ni sebenarnya ada dalam portal Lembaga Zakat Selangor tu. Boleh je masukkan berapa kalau kita nak cuba-cuba buat kiraan kan. Masuk portal Lembaga Zakat Selangor tu ada kalkulator zakat, tekan je. Untuk emas ada, untuk perniagaan ada, untuk pendapatan pun ada. Cuma untuk pendapatan tu jumlah pendapatan kenalah jumlah setahun. Jangan jumlah sebulan, nanti dia akan jadi memang negatif. Dia kena jumlah setahun. Okey. Ini sedikit tambah untuk zakat perniagaan yang berniaga secara dropship lah. Hasil jualan setahun RM50,000, tolak kos produk, kos pengantaran, baki bersih RM20,000, zakat RM20,000 kali 20% sama dengan RM500. Baki bersih itu tertakluk kepada nisab lah juga sama. Kalau nisab, kalau contoh baki bersih dia tinggal RM15,000, tak kena zakat lah. Tapi kalau dia nak bayar zakat juga, macam tadi Farid kata, goal setting dia tadi kena diteruskan. Dia kena check balik dia punya check and balance, dia punya cash flow kan. Betul. Dia tak boleh memudaratkan keadaan kan. Betul. Okey, saya rasa untuk perniagaan itu saja. Dan kalau ada nak soalan nak tanya pasal zakat yang lain pun lebih kurang je. Kalau contoh simpanan, sama asasnya tengok pada berapa simpanan yang kita ada dekat hujung tahun. Dan kalau bakinya tu lebih daripada 19,000, barulah kena zakat. Cumanya bila simpanan ini kena tolakkanlah simpanan di tabung haji. Sebab tabung haji kita dah maklum, tabung haji dah tunaikan zakat bagi pihak pendeposit. Tapi dia dikira sebagai penentu kecukupan nisab. Contoh, tabung haji ada 15,000 dan di akaun ABC ada 5,000. Dia kena campurkan dulu dua-dua ni jadi 20,000, baki dia lebih nisab. Tapi yang kena zakat hanya pada yang 5,000 sahaja. Sebab yang 15,000 dah dizakatkan. Yes, tabung haji. Itu untuk yang ni. Tapi kalau campur dua bank, baki baru 16,000, tak kena zakat lah. Itu je. Keluar tak lebih daripada nisab dia 19,000 tadi. Tapi sebaiknya dah kena gabungkan tadi. Contoh dekat emas tadi dah kirakan, emas dia nilai dia ada 10,000. Lepas tu simpanan ada 15,000. Saham di ASB ada 10,000. Jadi kena campurkan 3 ni. Nilai dia berapa? Kalikan dengan 2.5%. Alright. Kenapa kan gabungan harta tadi memang sebabnya kenapa digabungkan?
So harta-harta ini adalah pemiliknya pemilik yang sama. Jadi tidak wajar diasingkan pengiraannya. Maksudnya kalau sebenarnya harta-harta tadi, sebab tu dalam harta tadi tu dalam zakat ni contoh tadi macam Farid kata untuk emas dibagi dekat anak. Itu siapa kena bayar zakat? Jadi kita kena tahu dulu pemiliknya siapa. Adakah kita bagi pinjam dekat anak tu emas tu untuk dia pakai atau memang itu pemilikan emas tu adalah milik anak. Jadi kalau emas tu memang milik anak, cuma kita yang menyimpan, jadi kewajipan zakatnya adalah ke atas anak. Pada syarat wajib zakat tadi tak ada istilah cukup umur, berakal dan sebagainya, tak ada. Begitu juga dengan simpanan. Kalau kita simpankan tadi yang Puan tanya tadi pasal simpanan di tabung haji, betul? Untuk pengiraan dalam kiraan pendapatan tadi ditolakkan tadi, betul mak ayah dia dapat tolakkan. Tetapi kalau simpanan tabung haji itu memang milik anak ataupun tak kira simpanan mana pun, kalau bukan selain tabung haji pun, kalau memang duit itu memang duit anak. Jadi nanti anak yang selektifkan simpanan dia. Mungkin anak ada yang dah dapat simpanan dah mungkin sampai 20,000, cecah 20,000. Jadi kita lihat balik kepada mak ayah, kena tengoklah 20,000 dah wajib zakat. Tapi kalau di tabung haji, semua memang totally 20,000 tabung haji, selamat, tak perlu risau. Tapi kalau berlaku tadi 12,000 di tabung haji, 5,000 di bank lain, jadi 5,000 itu kena dikenakan zakat. Itu hanya yang di bank, belum lihat lagi yang ada di rumah, dalam tabung-tabung. Kalau cukup setahun sebenarnya kita yang terlupa yang di rumah ni lah tadi. Bila istilah simpanan tadi tu, walaupun ditabung dekat rumah dan sebagainya, itu kena dikirakan juga sebenarnya di bawah bantal, di celah-celah pelipat kain, itu kena tengok balik ada simpanan-simpanan kita dekat situ lah. Ustaz. Saya terus terang saya dalam industri untuk maklumat semua daripada 2017. Tapi daripada 2017 sampai 2019 banyak kajian yang dibuat dan saya pledge, saya terima tanggungjawab untuk buat mula sebagai penolong amil adalah pada 2019. 2007 this is where yang mana saya dapati bila berjumpa dengan usahawan, kita buat zakat planning, kita set a goals, kita kena check balik. Zakat ni lah yang menyantuni keperluan asnaf-asnaf 8 golongan yang tadi tu. Tadi Ustaz kan, this is where kalau kita nak setting hak-hak mereka ni, kita tak boleh terlepas pandang. So kalau kita terlepas, mungkin asbab kita tak menjaga hubungan ukhuwah kita tadi ni, dia inilah yang menyekat, menjadi kengkangan kita untuk capai sasaran kita. Dan untuk makluman Ustaz, tadi ada satu soalan berkenaan dengan saya scroll up balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, berkenaan dengan 8 golongan yang berhak terima zakat. Right, dekat sini Akmal tanya, apa beza golongan fakir dengan miskin, Ustaz? Okey. Untuk golongan fakir, fakir adalah mereka yang berpendapatan, istilah kami di Selangor lah kita gunakan, mereka yang berpendapatan kurang 50% daripada keperluan asasi dia sebulan. Contoh mudah, kalau dia sebulan tu dia perlukan untuk dia hidup RM1,000, untuk dia beli makanan, untuk dia bayar rumah, untuk dia tanggung anak dia, RM1,000 sebulan, tapi dia tak mampu nak mendapat pendapatan dia Waimal RM500 pun dia tak mampu. Maksudnya RM400 je sebulan tu. Jadi itu dikirakan sebagai kategori fakir. Sebab tu bila cerita pasal nak menentukan status seseorang ni, memang cukup sukar. Sebab tu kalau timbul isu kata susah je nak mohon, nak bantu apa semua. Itulah memang dah dalam Quran dah dipandukan. Sebab kita ada 15 prinsip yang kita kena patuhi dalam pengagihan zakat ni. Itu untuk fakir tadi. Untuk miskin pula, pendapatannya lebih sikit daripada fakir tadi. Mungkin lebih 50%, tapi tak mencapai 100%. Contoh dia perlukan 1,000 sebulan, tapi dia cuma ada dalam mungkin dalam 500 ataupun 600. Mungkin makan boleh, hantar anak sekolah boleh, tapi mungkin tak boleh bayar sewa rumah contoh. Itu kategori miskin. Ini dua kategori utama lah. Sebab tu untuk menentukan justifikasi inilah yang memang memberi kesukaran kepada kami sendiri pun, walaupun di orang kata institusi kan kadang-kadang banyak berlaku juga lah. Dia kata jika dengan kita tak ada pendapatan dan sebagainya, tapi bila kita datang rumah, bila kita siasat betul-betul, rupanya ada simpanan. Waimah kalau dia kata dia susah, walaupun tapi dia masih ada simpanan 20,000, 30,000, sebenarnya dia ni masih lagi layak untuk bayar zakat. Sebenarnya kalau dia tak bayar zakat, sebenarnya dia takut dengan rezeki Allah. Memang berlaku, betul juga kadang-kadang macam kami di tahun tu ada datang
Ustaz, saya cuma ada simpanan RM30,000 je. Tapi kalau saya bayar zakat, habislah duit saya ni lama-lama. Tapi sebenarnya dia lupa, bila dia bayar zakat RM30,000 tu, saya rasa baru dalam 700 setengah saja zakatnya. Tapi Allah akan gantikan rezeki-rezeki itu dengan rezeki yang lain. Contoh mungkin rezeki ada orang beli dia makanan, ada orang bantu dia kalau dia sakit dan sebagainya. Itu sebenarnya rezeki yang Allah hantarkan yang dia tak perasan, yang dia nampak hanya pada ringgit sahaja. Ya Ustaz, saya agree. Dan dekat sini Ustaz ada satu yang mana statement Ustaz tu dia ada kaitan dengan soalan salah seorang daripada peserta lah. Kata zakat perniagaan, berkenaan zakat perniagaan, jual kuih, nasi lemak kat rumah untuk tambah pendapatan untuk menampung keperluan keluarga setiap bulan. Kena juga ke Ustaz duit tu tak sempat simpan, keuntungan cukup selesai bayar-bayar keperluan saja. Okey. Sebab tu tadi bila untuk zakat perniagaan ni kita akan kirakan dekat hujung tahun. Jadi kalau masa kata ada lebihan dan cukup syarat tadi, cukup orang kata apa, dia punya syarat nisab tadi tu, 100,000 baru tunaikan zakat. Macam soalan puan tadi tu, dia kata kalau misalnya kita tak cukup, tak perlulah. Saya kat sini tuan dari segi yang tanya soalan tu tadi untuk makluman sebagai perunding, sebagai coach dan sebagai mentor beberapa orang usahawan, antara yang saya suka beri galakan, this is where tuan-tuan you have to look down back, buat reality check especially on your business model. Jual nasi lemak ni bukan saya kata tak bagus, bagus. You are doing it right sebab skill tuan kat situ. Cuma tuan kena tengok daripada duduk dekat booth, cuba tuan pergi ke, why don't tuan approach business owner yang ada family office, tuan nak tak bagi package yang lain pula, extra service, hantar kat sana seminggu sekali ke, buat menu pada staff ke, sebab staff refreshment bila majikan bagi tolak staff refreshment tu dapat pelepasan cukai tu kan, bagi makan boleh bagi. This is how you should try. Kita bukan rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami sebagai perunding, tanggungjawab kami adalah memastikan pertumbuhan muzaki, pembayar zakat. So this is where ada syarat dia itu dalam kalau kita rujuk pada syarat zakat perniagaan, dia jatuh dalam perkembangan modal, syarat khusus. So saya ambil inisiatif, this is where kita buat klinik zakat ni, datanglah nanti office, kita cangkingkan, kita perincikan kat mana model bisnes, strategi-strategi yang boleh dibangunkan. Dan Ustaz, dekat sini ada satu soalan. Okey, saya ada beberapa soalan. Saya ada baca di website Mufti Perlis. Kita jual simpanan kripto dan pulangannya bersamaan dengan 80 gram emas. Kita wajib bayar zakat. Boleh ke kita ikut kiraan sama walau duduk di negeri lain? Itu soalan pertama. Ada lagi soalan dua, tak apa, settle satu dulu lah. Untuk kripto, kalau kita di Selangor, kita akan ambil pada nilai kripto tu. Sebab kripto tu yang saya maklum lah, sebab saya pun ada terlibat juga. Contoh kalau kita gunakan Luno dan sebagainya, dekat situ kan ada nilai RM ni. Contoh kalau bila sampai dekat hujung haul dan itu, kita tengok nilai dia berapa. Itu yang straight forward dekat kita lah. Maksudnya, contoh kita beli Ripple ataupun Bitcoin tu antara yang tinggi lah. Kita beli Ripple ataupun kita beli Ethereum kan, contoh kan. So, maksudnya nilai tu dekat hujung tahun tadi tu, berapa nilai dia, cukup tak sampai tak dengan nisab kita 19,000 tadi tu. Jadi bila cukup nisab dia, baru tunaikan zakat dia, kalikan dengan 25%. Jadi bila contoh nilai dekat hujung haul tadi tu, hujung nilai yang kita jual tadi tu, nilainya lebih daripada nisab, kalikan dengan 25% je lah. Itu dia kira itu. Alright. So soalan untuk tambahan, bolehkah kita ikut kiraan sama walaupun di negeri lain? Ini insya-Allah perkongsian berkenaan kutip rentas sepadan. Dia ada kaitan. InsyaAllah minggu depan kita akan perincikan perkara ini dengan penyelidik daripada Akademik Zakat PPZ Mawib, Ustaz Muhsin Faizin. Right, beliau memang ada kajian berkenaan dengan boleh ke tak ke kan. So why don't nanti Nordina join next class, so lebih lanjut soalan tu akan terjawab nanti insya-Allah kupasan daripada Ustaz Muhsin.
Right, yang kedua Ustaz, soalan yang kedua, hari tu saya ada jual sebahagian simpanan ini kripto untuk beli emas. Beli emas Dia jual simpanan kripto, beli emas 2.5% saya bayar zakat. Selebihnya saya beli 85 gram uncang emas di KAB Gold. Jika saya jual simpanan kripto tak bersamaan dengan 80 gram emas, adakah saya wajib bayar zakat? Okey. Bermakna maksud dia 85 gram emas tadi tu. Masa tu nisab lah tu. Mm-mm. Nisab emas tadi tu yang 19,000 tadi lah. Mm-mm. Jadi dengan konflik itu bila disebut 85 gram emas, tapi kalau kita sini kita gunakan nisab. Tadi kita tukarkan nisab tadi tu menjadi 19,933 kalau dia punya sharp figure dia lah. Dia akan berubah 6 bulan sekali. Jadi kalau dia jual tadi tu, nilai dia lebih daripada 19,000, dia kena bayar zakat lah. Kalau tak cukup, belum kena bayar zakat lagi lah. Itu je dia punya kiraan dia. Cumanya ada satu tambahan dekat sini. Bila dia beli, ini istilahnya zakat tidak akan dikenakan sebanyak 2 kali ke atas harta yang sama. Contoh mudah macam tadi. Contoh mudah saya ambil gambaran yang pertama, kalau kita bekerja. Kita ada bayar zakat pendapatan, and then daripada pendapatan tadi tu kita buat simpanan dan kita beli emas. Contoh. Jadi dekat situ untuk tahun semasa, ini cerita tahun 2022 lah. Okay. Kita dah bayar zakat pendapatan. And then lepas tu daripada zakat pendapatan tu kita simpan. Dan kita simpan dan kita ada sebagian kita beli emas. Contoh daripada pendapatan tadi tu. Jadi untuk pengiraan zakat nanti dekat hujung tahun, nilai simpanan yang kita simpankan tadi daripada pendapatan dengan belian gold yang kita beli tadi tu, kita kena tolakkan untuk tahun tersebut. Sebab pembelian tadi tu dah dibelikan daripada hasil yang telah dizakatkan. Faham ya? Okey, clear ke Nordina? Sama juga yang tadi isu dia jual kripto, dia beli emas. Kalau dia beli kripto, dia belum bayar zakat, dia beli emas, nanti dekat hujung tahun dia kena lagi kira zakat. Tu. Yes, it is good strategy lah. Dia invest kat sana dan grow, kan pum dia beli emas, grow another investment. Do not dia dah diversified. Dia tak put it. Dia tak. Yes, exactly. Dan untuk makluman, macam tadi saya sebut awal tadi, asas sebagai seorang usahawan, asas yang perlu kita kuasai adalah asas menyimpan. Selain daripada emas, sebagai majikan, KWSP, EPF, ini adalah juga bentuk simpanan yang baik kepada pekerja kita. Yakni this is where kita, bila mana kita mencarum untuk majikan pekerja kita menghargai pekerja kita. Tuan-tuan, this is where dalam klinik zakat, let's say kalau tuan-tuan sebagai pendiri perusahaan, jangan diabaikan kebajikan pekerja, kebajikan pasukan kita. Alright. So dekat sini perincian, let's say kalau perlukan perincian berkenaan dengan sumber manusia, bagaimana berkenaan dengan talent management, berkenaan dengan people management, insya-Allah, dan bahagian penginovasian, insya-Allah. Klinik zakat, tuan-tuan, kami sediakan latihan dan bimbingan tersebut. Alright. Dan untuk makluman, alhamdulillah, Nordina, terima kasih. Nordina cakap terima kasih Ustaz. Dan untuk makluman, perkongsian pada pagi ini sebenarnya niat dia lebih kepada saya nak berguru dengan saya nak berguru dengan Ustaz Syakur. Tapi bila mana saya kadang-kadang boleh jumpa Ustaz sebelum ni buntu, tak ada soalan, takkan nak belajar seorang-seorang, tak seronok. Perbincangan tu kita tak boleh nak rancakkan lagi. So kami berkolaborasi dengan DPIM. So dia dengan menjemput usahawan-usahawan untuk belajar bersama-sama saya dengan Ustaz Syakur. So saya dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf andai kata saya potong cakap Ustaz masa perbincangan tadi sebab sebab saya dalam keadaan nak belajar tu kan. Kan kita memang ni okey dah faham. Tok kan. Kita menyusun dalam keadaan nak puzzle sana dapat, puzzle sini dapat, puzzle sini dapat. Nak menyusun puzzle tu menjadi satu potret yang indah. Kan, usahawan ni perlu ada visual lah. Dan saya ada seorang
Visualize tu penting, tidak dinafikan. Vision board, alright, adalah instrumen tools yang saya gunakan untuk buat goal setting. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan pernah ikut kelas-kelas pengenaan vision board, includekan sekali nilai zakat dalam tu. InsyaAllah dia akan membantu kita untuk jadi lebih, kita kena kehadapan dalam pasaran. Kan, itu lebih kurang. Ustaz, okey, sebagai ada apa-apa, kita dah 9:41 Ustaz. Alright. Ada tak sebarang kata-kata semangat, motivasi dan inspirasi untuk rakan-rakan usahawan khususnya kan yang bersama dengan kita, insya-Allah. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih. Cumanya apa yang saya nak tambah sikit kat sini lah sebelum kita menutup program kita pada hari ini. Pertamanya, apa yang saya sampaikan hari ini, kaedah pengiraan dan sebagainya boleh diguna pakai dekat mana-mana negeri pun hampir sama. Cumanya bila untuk menunaikan zakatnya pula, kita sebaiknya tunaikanlah zakat dekat mana kita memperoleh rezeki tersebut dan dekat mana kita tinggal lah. Sebabnya kadang-kadang kita kena lihat juga dekat sekeliling kita tu, kadang-kadang kita berniaga di sini tetapi kekayaan itu hanya dapat dilihat oleh fakir miskin dekat tempat tu. Sedangkan kita bayar dekat tempat lain. Kita bayar dekat luar dan sebagainya kan. Tapi asnaf fakir miskin dekat sekeliling kita hanya nampak, oh dia ni kaya dan sebagainya, tapi tak bayar zakat dekat tempat dia menjalankan perniagaan tadi tu. Jadi itulah jadi satu perkara yang tidak adil kepada kami bila melihat situasi begitulah. Orang kata apa, kekayaan tu tak mengalir pun kepada mereka. Jadi sebaiknya tunaikanlah zakat dekat tempat kita tinggal ataupun dekat tempat kita memperoleh rezeki tersebut. Keduanya berkenaan dengan ialah kita pasal motivasi kan. Pada saya kita sebagai usahawan memang kena letakkanlah keutamaan goal setting itu ke arah kebaikan lah. Pertamanya letakkan sasaran zakat tadi tu. Lepas tu bila kita punya structure, kita punya business tu kita dah tahu apa yang perlu kita dahulukan. Memang dari segi kata infak berzakat ni memang kalau pergi mana-mana mentor pun perkara yang sama akan disebutkan. Cumanya kalau misalnya kata kita dapat merasai lagi dengan menyertai aktiviti-aktiviti yang memang melibatkan dengan fakir, miskin dan sebagainya, mungkin itu lagi memberi kesan kepada kita lah. Jadi saya rasa pun tak adalah nak bagi motivasi sangat pun. Saya Farid pun dah banyak bagi motivasi dekat you all semua ni kan. Semuanya utamanya tunaikanlah zakat. Kewajipannya 2.5%. Nak bayar lebih tu terpulang kepada individu. Mana yang belum capai nisab tadi tu sebagai contoh, cubalah berazam untuk kita menjadi salah seorang pembayar zakat. Mungkin yang kita niatkan tadi akan memberi keberkatan kepada rezeki kita lah, terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Allah dah menjanjikan apa yang kita sumbangkan, apa yang kita berikan, Allah akan gantikan. Gandaan berapa kita pun tak tahu, dan saya pun tak ada kalkulator gandaan tu berapa. Mungkin ada yang dapat 5, 10 dan beratus beribu tu, itu hanya Allah yang mengetahui dan rahsia ada dalam hanya pada dia sahaja. So saya rasa itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada yang hadir dan dapat diguna pakai. Dan seandainya ada orang kata apa, persoalan, pertanyaan yang mungkin menjadi persoalan ini, boleh tanya dengan Farid ataupun boleh terus dari kepada saya pun boleh. Follow juga Facebook saya Sakur Sulaiman tu, insyaAllah boleh tanya PM dekat situ pun tak ada masalah. Itu saya rasa itu platform yang paling mudah lah untuk nak cari saya, ataupun datang je lah ke Lembaga Zakat Selangor di Shah Alam. Saya beroperasi ataupun saya di lokasi saya di Shah Alam. So saya rasa itu saja yang dapat kita berikan pada pagi ini. Saya pulangkan balik kepada Farid, insyaAllah. Terbaik Ustaz, terbaik. Okey, untuk maklumat tuan-tuan sebagai kesimpulan sebelum kita akhiri on my side, pertama, latihlah diri untuk tunaikan zakat pada waktunya. Untuk makluman tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh mulakan Ramadan ni dan Syawal kita punya due date tu. Sebab untuk makluman, lepas kita bayar zakat selepas Ramadan, setahu saya direkodkan daripada bacaan saya, dia jatuh jadi sedekah. Dia bukan jadi zakat dah. So perkara yang wajib tu tadi jadi perkara sunat dah. Nampak dia perkara tu berlainan, dan sedangkan perkara wajib nanti yang perlu kita selesaikan wajib. Kita dah terlepas kat situ. So tunaikan zakat pada waktunya.
Dan untuk makluman, untuk mengelakkan kita daripada untuk mengamalkan amalan mengira dengan tepat. Orang Islam ni daripada zaman Rasulullah dia ajar untuk mengira dengan tepat. Alright? Untuk kiraan untuk tepat, dapat kiraan yang tepat, pertama, kalau tuan-tuan di negeri Selangor, rujuk portal negeri Selangor. Sebab dalam negeri Selangor tu dah siap nisab dah. Kalau di wilayah persekutuan, rujuk pada portal wilayah persekutuan. Nisab again, nisab wilayah persekutuan dan Selangor berbeza walaupun sebelah-sebelah. Yang ni jelas ni itu few tips untuk elak daripada berlaku culas, khususnya dalam pengiraan zakat. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, terima kasih saya menyusun 10 jari kat sini. Mohon ampun dan maaf atas segala tutur kata bahasa yang menyakitkan maupun sebelum, semasa dan selepas. Dan untuk makluman tuan-tuan, Tuan Syakur hari ini saya sangat berterima kasih dan Allahu Akbar. I humbly, this is a new beginning untuk kita. Right, hopefully aktiviti ni, let's say kalau kita perlukan support dan sokongan, harap Tuan Syakur sudi wak kan, kadang keluar wak lah. Okey. Wak dia mesra lagi kan. Tapi dalam formal ni tak boleh wak lah kan, kena Tuan Syakur sudi menyokong aktiviti ni lagi, insyaAllah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada mereka yang ada dalam WhatsApp group, sekejap lagi saya akan share link kepada pelawaan untuk hadir ke sesi pengenalan klinik zakat dan rukun game. So this is a pelawaan yang mana kita penganjuran secara eksklusif dan untuk usahawan-usahawan dalami lagi amalan berzakat dan untuk dijadikan sebagai strategi pertumbuhan, insya-Allah. Untuk itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sini saya ingin juga mengucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang memeriahkan dan menyokong usaha webinar Ramadan, usaha Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon ampun. Segala kekurangan itu adalah dari diri saya. Mohonlah beri saya peluang dan ruang untuk saya perbaikinya dari semasa ke semasa, insya-Allah. Atas doa dan teguran, juga tips-tips daripada pakar-pakar, mentor-mentor dan sahabat-sahabat yang ada di sini, saya akan dapat menguasai dan amalan berzakat ini, insya-Allah. Dan segala kebaikan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan andai kata ada perkara yang bermanfaat pada tuan-tuan pada pagi ini, maknanya itu adalah hidayah ataupun hadiah daripada Allah buat tuan-tuan dan puan-puan. Right? Untuk itu, alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana hadir. Terima kasih. Nanti kita jumpa fizikal, Ustaz. Kena jumpa fizikal ni. Right? InsyaAllah saya akan send. InsyaAllah. Nanti kita communicate lagi, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right. Oh, lupa Facebook Ustaz dekat ni Syakur Sulaiman kan? Betul. Alright. Kalau ada sebarang pertanyaan lebih lanjut boleh refer dengan Facebook page Ustaz Syakur ataupun page Klinik Zakat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
syabas dan tahniah kepada pihak Equality kerana atas inisiatif lah mewujudkan rukun game ni yang mana saya kira tak banyak lagi lah dekat Malaysia ni pun. Rukun game ni merupakan salah satu mainan yang menarik, yang bagus untuk semua tahap, semua level peringkat umum, kerana saya tengok di sini kita boleh belajar mengenai apa itu zakat sebenarnya.